kita intro dulu. La 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 la. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim. Angkol lah ni. Baik tuan-tuan, malam ini kita nak bercerita dengan Papa Barry. Kita nak dapat maklumat dengan Papa Barry berkenaan dengan beberapa isu. Yang pertama, reformasi, reformati ataupun reformasi. Itu ada terminologi yang tengah famous ataupun tengah tip-top sekarang ni dalam negara kita. Jadi yang pertama sekali saya nak tanya dengan Papa Barry, bagaimana keadaan dalam segmen ataupun kita kata reformasi zaman Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum beliau menjadi Perdana Menteri. Silakan Papa Barry. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismi syai'un fil ard wa la fis sama' wa huwa samiul alim. Tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billahil alil azim. Assalamualaikum warahmatullahi semua. Apa khabar? Selamat malam. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya kita bersyukur kepada Allah SWT kerana dapat bertemu dalam live kita pada malam ini bersama-sama dengan Perspektif 360. Ini bukan channel Arab. Yang tadi saya sebut awal-awal tu ialah merupakan doa sebenarnya, wahai encik cari duit sendiri, di mana setiap benda yang kita buat ini, kalau kita tidak gantungkan kepada Allah Ta'ala, maka apalah bezanya kita dengan orang lain, betul tak? Jadi kita kena gantungkan semua perbuatan kita ini dengan Allah Ta'ala supaya Allah memandu segala lisan kita ini, insya-Allah, supaya kita tidak tersalah cakap, tidak tersalah tutur, dan paling penting sekali apa yang kita sampaikan itu dapat memberikan manfaat kepada semua. Pertamanya saya ucapkan terima kasih kepada pihak Perspektif 360, kepada Dr. Bazli juga kerana sudi menjemput saya untuk bersama-sama dalam live kita pada malam ini membincangkan satu topik yang sangat-sangat luar biasa sebenarnya, satu topik yang sebenarnya kalau ikutkan sangat-sangat hangat, terutamanya diambang Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri pada ketika ini, di mana banyak sekali pihak, ramai sekali pihak yang mengatakan bahawa segala-galanya telah pun berakhir untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim dari segi satu perkara yang sangat-sangat luar biasa, iaitu reformasi. Baik. Tadi Dr. Bazli telah bertanyakan kepada saya tentang apakah bentuk reformasi yang dilolongkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika beliau menjadi pembangkang sebelum menjadi kerajaan. Pertamanya saya ingin menegaskan dekat sini tuan-tuan sekalian bahawa saya ini bukanlah orang yang terpaling layak untuk membicarakan tentang reformasi ini, kerana saya yakin ramai di luar sana yang jauh lebih layak berbanding dengan saya. Tetapi sebagai seorang yang pernah merasa juga bercium dengan boot FRU, merasakan water cannon, merasakan tear gas dan macam-macam lagi perkara, pernah merasa duduk lock up juga kerana perjuangan bersama-sama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, maka adalah kot sedikit kelayakan untuk saya berbicara tentang hal ini walaupun tidak sebesar rakan-rakan yang lain. Baik, menyebut tentang reformasi ini tuan-tuan sekalian, sebenarnya perkataan reformasi ini tidak muncul ketika Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi sebahagian daripada kerajaan pra 1998. Ketika beliau menjadi Timbalan Perdana Menteri, pemangku Perdana Menteri, beliau menjadi Menteri Kewangan terbaik Asia, The Asian Tiger tahun 1997, kita tak dengar perkataan reformasi ini. Pada ketika itu semuanya all is well. Semua itu sangat-sangat luar biasa sebenarnya, dan juga yang paling penting sekali pada ketika itu UMNO dan juga Dr. Mahathir ini ditatang bagaikan minyak yang penuh oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan lawangan reformasi ini sebenarnya hanya muncul selepas beliau dipecat daripada kerajaan pada September 1998. Barulah ketika itu lawangan reformasi keluar, konon-kononnya untuk mereformasikan sistem yang dikatakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai sistem yang korup, sistem yang sudah rosak, yang penuh dengan kronisma, nepotisma dan macam-macam isma lagi, benda-benda yang kita tidak pernah dengar sebelum ini istilah-istilah tersebut, tetapi kali ini kita dengar. Pada ketika itu kita disajikan dengan pelbagai perkataan yang baru yang tidak pernah kita dengar satu ketika dahulu. Dan yang paling penting sekali tuan-tuan sekalian,
Benda ini berjaya menangkap imajinasi begitu ramai rakyat sebenarnya, tuan-tuan sekalian, pada ketika itu, di mana boleh katakan ratusan ribu telah berkumpul dekat Masjid Negara dan juga beberapa titik-titik panas yang lain, terutamanya dekat Universiti Melaya. Kebetulan pada ketika itu saya sedang belajar di matrikulasi Universiti Islam Antarabangsa yang lama yang bertempat dekat kampus IPG pada ketika ini. Dekat Lembah Pantai. Masa itu kita baru fresh selepas menjelang nak Sukan Commonwealth tahun 1998. Masa itu hoki baru muncul semua everything. Dan pada ketika itu Masjid Ar-Rahman serta Warung Pak Amjal menjadi antara titik panas gerakan reformasi. Dan saya berasa Dr. Bazli ciuman boot FRU itu selepas solat Jumaat ketika di Masjid Ar-Rahman itu sebenarnya. Dan benda itu memang sangat-sangat luar biasa lah. Pada ketika itu kan, kalau nak tahu, kita solat Jumaat, kat luar FRU beratur. 5-6 biji FRU standby kat luar masjid. Kau bayangkan masa tu kan, dah lah masa tu jalan tu tidaklah seluas sekarang. Sekarang ini kira luas tau, depan kena masuk ke biji tu. Dulu sempit. So bayangkan FRU 5 biji, dah jalan elok tinggal satu lane je. Itu pun dah sangat-sangat sempit. Campur dengan solat Jumaat lagi sebagainya kan. Tetapi itulah kenangan. Dan untuk menjawab soalan Dr. Bazli ini, antara perkara yang dinyatakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim pada ketika itu tahun 98 sampailah ke detik sebelum beliau menjadi Perdana Menteri banyak. Antara lain untuk menghapuskan amalan kronisma. Kronisma ni apa? Amalan lantik kawan-kawan dalam bagi jawatan, bagi job, bagi projek macam-macam. Menidakkan amalan nepotisme, iaitu melantik anak beranak ke jawatan-jawatan penting, terutamanya dalam kerajaan. Lantik anak, lantik adik, lantik abang, lantik sepupu sebagainya. Itu nepotisme. Kemudian untuk menghapuskan amalan korup. Seperti dasar perswastaan yang tidak adil, yang hanya mengaitkan orang kaya-kaya. Tetapi itu yang pelik. Sebab dasar perswastaan negara ini berlaku ketika Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Menteri Kewangan. Itu yang kelakar tu. Tapi tak apalah, tolak tepi tu. Okey. Dan kemudian banyak soalan tu, banyak dia punya kelakar tu. Banyak kelakar dia sebenarnya. Dan kemudian apa lagi? Orang kata apa, untuk menghapuskan, yang latest ni untuk menghapuskan amalan-amalan yang menjadi amalan lapuk ketika kerajaan lama, seperti contohnya SPRM tidak diletakkan di bawah Parlimen. SPRM dia ada Jabatan Perdana Menteri. Benda ini akan menimbulkan konflik of interest. Jabatan Pegawai Negara nak dipisahkan daripada Pendakwa Raya supaya Pendakwa Raya boleh jalankan tugas dengan telus. Sebab Pegawai Negara kan bawah Jabatan Perdana Menteri. Dan kemudiannya antara lain untuk berikan peruntukan sama adil kepada ahli-ahli Parlimen Pembangkang dan sebagainya. Untuk orang kata apa, banyaklah. Banyak sebenarnya kalau kita dengarkan. Memang satu idea yang sangat-sangat luar biasa bagus sebenarnya. Dan benda itu yang menangkap imajinasi, terutamanya imajinasi anak-anak muda. Sebab mereka percayakan the government need to reform. Dan mereka nampak Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai satu beacon, sebagai satu orang kata apa, hero ataupun sebagai satu simbol untuk perubahan tersebut, untuk reformasi tersebut. Tetapi itulah, bila Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, dan ramai yang meletakkan harapan sebenarnya. Sebab kalau Dr. Bazli ingat, ketika PRU ke-15, ramai yang memberikan alasan kita kena bagi peluang pada Datuk Seri Anwar. Sebab Datuk Seri Anwar tidak pernah menjadi Perdana Menteri. Sebelum ini reformasi yang beliau canang-canangkan tersangkut kerana beliau tidak menjadi Perdana Menteri. Harga minyak tak boleh turun kerana beliau tidak menjadi Perdana Menteri pada ketika itu. Yang jadi Perdana Menteri ialah Datuk Tun Dr. Mahathir Mohamad. Walaupun Kerajaan Pakatan Harapan ada Lee Kuan Eng, ada semua orang lah. Tetapi oleh kerana bukan beliau Perdana Menteri, maka janji untuk turunkan harga minyak itu sangkut. Disebut pada bulan Jun tahun 2022. Masa itu Kongres PKR. Kan? Itu yang kita pelik. Bila Datuk Seri Anwar kata... Nak tanya Bapak Beri. Yang ada yang video latest hari tu juga kan. Dia kata masa dia sebut pasal minyak turun ni adalah pada 2008. Mana satu kita nak percaya ni? 2008 ke ataupun yang latest 2022 yang disebut? Kita percayakan benda rekod. Benda tak rekod tak jadi. 2008 dia sebut yang saya ulang. Itu 2008. Itu betul. 2013 dia sebut lagi. Dia sebut lagi yang di kalangan orang ramai itu. Kalau saya jadi Perdana Menteri, harga minyak akan terus turun. Saya akan pastikan. Itu yang ramai-ramai dia dikelilingi oleh orang ramai itu. Itu 2013. And then yang 2022 punya, masa itu dia ucap ketika Kongres PKR. Dia kata apa? Macam mana minyak nak turun? Saya tidak menjadi Perdana Menteri. Bila bagi saya jadi Perdana Menteri, saya akan pastikan apa yang kita janji akan ditunaikan. Dia sebut secara umum. Maksudnya janji untuk harga minyak itu, selain daripada janji reformasi, semua beliau akan tunaikan. Tetapi itulah janji tinggal janji, dan usahkan janji tinggal janji Dr. Bazli. Beliau lupa pada janji, itu masalahnya.
Tapi kan kita tengok kan, ada juga video-video yang baru ni, yang latest ni. Ada yang buat sampai 26 janji yang pernah disebutkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim pada ketika tempoh 25 tahun beliau menunggu untuk menjadi Perdana Menteri. Tapi apa yang disebutkan 26 janji itu sampai sekarang satu pun sebenarnya tidak ditunaikan. Maknanya tak adalah reformasi yang berlaku. Tapi kalau tak ada reformasi, apa istilah yang sesuai kita nak letakkan ni, Papa Beri? Dia macam ni. Bak kata pepatah Melayu, kerbau dipegang pada talinya, manusia dipegang pada janjinya. Dan memanglah kita faham seandainya kalau lah dah tempoh 9 bulan setahun ni, beliau tak dapat tunaikan kesemua janji tersebut, kita faham kekangan masa dan sebagainya. Kita have to give him a benefit of doubt lah, kita panggilkan. Kita kena bagi beliau satu peluang. Tetapi itu tidak bermakna beliau tidak ada jalan untuk menuju ke arah tersebut. Masalahnya dia tidak menuju ke arah tersebut masalahnya. Usahakan nak kata menunaikan janji. Pergerakan untuk tunaikan janji itu pun tidak berjalan. Bahkan pergerakan untuk melanggar janji itu pula yang sedang berlaku. Sebagai contoh, saya sebut Dr. Badri, beliau pernah berjanji tidak akan melantik anak beranak nepotisme, betul? Ya, betul. Tapi apa yang beliau buat? Beliau telah melantik Nurul Izzah Anwar, iaitu anak beliau sendiri, sebagai penasihat kanan ekonomi kepada beliau. Which is benda itu, tidak kira jawatan itu bergaji ke, tidak bergaji ke, tetapi sebagai penasihat kanan, sudah tentulah Nurul Izzah ini ada something to say terhadap perjalanan ekonomi negara. So benda itu tidak betul, tidak tepat dan sebagainya. Dan of course, kalau nak kirakan pelantikan nepotisme, sebagai contoh, bekas pembantu Wan Azizah dilantik sebagai CEO untuk syarikat perkapalan sebagai contohnya, yang ada kaitan dengan GLC negara kita ini. Jadi benda-benda inilah yang menyebabkan rakyat mempertikaikan. Dulu anda marah ketika Datuk Seri Dr. Mahathir, which is Tun Dr. Mahathir sekarang, memberikan jawatan kepada anak beranak, kepada kawan-kawan dan sebagainya, tetapi you buat perkara tersebut. Sama juga macam contohnya peruntukan yang tidak sama rata antara parlimen milik kerajaan dengan parlimen pembangkang. Seperti yang dipersoalkan banyak kali oleh Syed Saddiq Syed Abdul Rahman secara konsisten, terutamanya pada tahun 2023 ini. Dan banyak lagi lah, kalau saya sebutkan Dr. Bazli tentang janji-janji yang tidak ditunaikan ini, yang tidak nampak pergerakan ke arah menunaikan janji tersebut, janji-janji reformasi yang semakin mati ini, saya rasa kalau saya sebutkan semua, kita punya live ini akan sampai pukul 3 pagi tak habis. Boleh tunggu tu. Papa Beri, satu lagi. Tapi apapun, kita nak mengucapkan jutaan terima kasih dan juga tahniah kepada Yang Berhormat Syed Saddiq yang konsisten dan terus memperjuangkan apa yang sebenarnya beliau perkatakan sebelum menjadi kerajaan, iaitu masa waktu maksudnya dalam kerajaan, masa beliau jadi pembangkang, beliau konsisten. Dan oleh kerana ada asbab-asbab tertentu yang mungkin sebelah ni saya akan tanya untuk soalan yang kedua. Yes. Beliau menarik untuk menjadi, ataupun orang kata istilahnya nak berhentilah jadi duduk dalam kerajaan, duduk dalam seat pembangkang ataupun third force yang diperkatakan oleh Yang Berhormat Syed Saddiq. Apapun, yang soalan yang kedua ini berkaitan dengan kenapa sebenarnya antara faktor Syed Saddiq pindah menjadi third force ataupun duduk di pembangkang. Apa komen Papa Beri berkaitan dengan pendakwaan terpilih dan juga penarikan pendakwaan yang telah berlaku pada Datuk Seri Zahid Hamidi TPM 47 kes. Silakan Bapa. Okey, pertamanya saya harus juga menyebut tentang kenyataan pegawai negara yang menafikan bahawa mereka menarik dakwaan. Mereka ada keluarkan kenyataan tu, Dr. Bazli. Mereka tidak tarik dakwaan. Mereka kata mereka hentikan prosiding tetapi tak tarik pendakwaan. Which is saya pelik juga. Kalau kau tak tarik pendakwaan, macam mana kau nak kata kau tak tarik pendakwaan sedangkan kau hentikan prosiding? Dan saya ada komen dekat page Jabatan Pegawai Negara pada ketika itu, anda memang tidak tarik pendakwaan. Anda cuma tarik handbrake je, masalah je. Baik. Sebelum saya nak menjelaskan tentang isu Zahid Hamidi ini dan juga tentang pendakwaan terpilih, nombor satunya saya harus beritahu dekat sini, sebab ramai sekali anak dan papa, terutamanya Dr. Bazli, yang menyatakan bahawa zaman Perikatan Nasional lepas semua orang, kau diam. Kenapa Zahid Hamidi lepas, kau bising? Okey, dia ada beza tuan-tuan sekalian. Saya ambil beza mudah, iaitu kes VLN, Visa Luar Negara Zahid Hamidi, yang lepas pada tahun lepas, dan juga kes Yayasan Akal Budi yang pada tahun ini.
kes VLN Zahid Hamidi itu berlaku pelepasan ataupun pembebasan Zahid adalah kerana pada ketika itu pihak pendakwaan gagal untuk membuktikan prima facie. Okey, bila pendakwaan gagal buktikan prima facie, dalam erti kata mudah, pendakwaan gagal membuktikan bahawa kes itu wujud dan kuat, kan? Maka oleh kerana itu mahkamah dan juga hakim terpaksa memerintahkan meletakkan hukuman, menjatuhkan keputusan Zahid dibebaskan daripada tuduhan tersebut kerana pendakwaan gagal untuk buktikan prima facie. Macam cerita kau tuduh orang, kau gagal buktikan tuduhan kau, maka lepaslah orang yang dituduh tu. Kau gagal buktikan benda tu berlaku. Oh, dia faham Tetapi kes Yayasan Akal Budi ini, pendakwaan telah pun berjaya membuktikan prima facie pada tahun Januari 2022. Bermaksud sudah setahun lebih, pendakwaan telah berjaya membuktikan prima facie tersebut dan Zahid Hamidi telah pun diperintahkan bela diri. Dan perbicaraan untuk bela diri ini pun sudah berlangsung sebenarnya. Tetapi yang menjadi pelik bin ajaib ialah berlaku beberapa perubahan di kalangan Jabatan Pegawai Negara yang sebenarnya membangkitkan persoalan rakyat. Sebagai contohnya pengguguran Raja Rosella Raja Tolan, Datuk Raja Rosella sebagai ketua pendakwaan. Sedangkan kita tahu ketika kes Zahid ini menuju ke arah prima facie, Raja Rosella adalah seorang peguam yang sangat-sangat luar biasa dan banyak berjaya memerangkap beberapa saksi, orang kata apa, pihak pembelaan berkenaan dengan hal ini. Dan kemudian bila digugurkan dan digantikan dengan Datuk Ahmad Terudin, Datuk Muhammad Dusuki Mokhtar, tiba-tiba pula benda ini berlaku, iaitu pihak pendakwaan tiba-tiba menghentikan prosiding atas pelbagai alasan. Konon-kononnya saksi baru datang, SPRM nak siasat lagi sebagainya. Benda dah prima facie bang. Benda dah prima facie, nak siasat apa lagi masalahnya? Kalau benda belum prima facie, datang bukti baru, yes, masa tu kau siasat. Benda dah prima facie, jenayah tersebut telah berjaya dibuktikan secara pandang pertama, itu masuk prima facie, ianya telah berlaku. Jadi bila benda itu sudah dibuktikan telah berlaku, maka pihak yang tertuduh kena membela diri. Jadi itu beza utama. Kes Kunan sebagai contoh, mereka ambil contoh kes Kunan. Macam mana Kunan boleh lepas pula? Kunan ada dua kes. Kes pertama sama juga, tidak ada, orang kata apa, tak dapat buktikan prima facie sebab saksi utama tak dapat datang, bukti utama tak dapat dibuktikan. Bukti utama. Yeah. And then yang kes kedua yang 1 juta tu, dia dah didapati bersalah dan dihukum pun. Tapi dia pergi ke Mahkamah Rayuan, Mahkamah Rayuan bagi keputusan 2-1. 2 lepas, 1 tak lepas. Jadi Kunan bebas kerana dia dah pergi ke Mahkamah Rayuan, dia merayu dan dia mendapat kelulusan dekat Mahkamah Rayuan untuk menggugurkan kes dia. Tetapi dari segi perbicaraan, dia telah melalui perbicaraan penuh. Sama macam Syed Saddiq Sadur Rahman. Beliau telah menjalani perbicaraan penuh. Sekarang tinggal tunggu keputusan sahaja. Memang dah lalui perbicaraan penuh. A sampai Z dah habis. Macam kes apa lagi? Faiz Fadil yang latest kan? Faiz Fadil ini sudah prima facie. Faiz Fadil sudah hendak dibela diri. Sepatutnya. Tetapi Pak tiba-tiba sama juga di NAA. Beza dengan Syahidan Kasim. Syahidan Kasim pula yang menuduh ataupun yang pihak defendant itu yang menarik diri. Dia orang tak diteruskan. Jadi kalau defendant tarik diri, kau nak dakwa macam mana? So sebenarnya banyak tau perbezaan-perbezaan benda ini dan benda ini yang menjadi argument kepada Syed Saddiq Sadur Rahman seolah-olah berlaku macam tindakan pihak kerajaan telah menggugurkan kes-kes ini. Kenapa Syed Saddiq berkata demikian? Kita kena faham satu perkara tau. Pendakwaan tidak akan bertindak tanpa arahan Peguam Negara. Peguam Negara ini pula, ini sebut bukan tuduh tau. Ini sebut tentang hierarki je. Peguam Negara ini berada di bawah Jabatan Perdana Menteri. AGC ataupun Attorney General Chambers berada di bawah Jabatan Perdana Menteri. Bos kepada Peguam Negara itu ialah Perdana Menteri. Second boss kepada Peguam Negara itu ialah Timbalan Perdana Menteri. Siapa Timbalan Perdana Menteri? Zahid Hamidi dan juga Datuk Fadilah. Okey, tolak tepi bab konflik of interest dan sebagainya itu kan. Sekarang ini, kes Zahid telah digugurkan ataupun telah diberikan DNAA ketika Peguam Negara sedang bercuti menunggu persaraan. Peguam Negara bercuti pada 28 hari bulan Ogos 2023. Dan kes Zahid ini digugurkan pada 4 bulan September 2023. Ketua Peguam Negara yang baru iaitu Datuk Ahmad Terudin dilantik pada 6 hari bulan September 2023. Dalam amalan biasa pejabat awam, Dr. Bazli tahulah benda ni. Kalaulah amalan biasa pejabat awam terutamanya untuk mereka yang berjawatan tinggi. Kalau dia kata bercuti sementara menunggu bersara, kata dia bercuti 28 hari bulan, bersara 6 hari bulan, bermaksud orang itu effectively telah bersara pada 28 hari bulan itu.
Dia memang dah lepas tangan dah. Aku bercuti tu sekadar nak habiskan kontrak. Itu sahaja. Dia tidak ada apa-apa final say. Dan memandangkan Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan bahawa beliau telah berbincang dengan AG. AG yang mana beliau bincang sebenarnya sekarang ini? Kerana itulah pertikaian-pertikaian itu yang menjadi satu perkara yang berat bagi Syed Saddiq Syed Rahman, kerana beliau merasakan bahawa ini antara benda janji reformasi yang telah dilanggar oleh kerajaan perpaduan madani ini. Satu benda yang beliau tidak dapat terima. Final straw lah kata orang. Sebab sebelum ni beliau dah banyak komplain pasal orang kata apa, peruntukan yang tidak sama rata macam saya sebutkan tadi. Peruntukan untuk ahli parlimen yang tidak sama rata dan sebagainya, dan banyak lagi perkara-perkara yang Syed Saddiq rasa benda itu tidak betul sebagainya. Dia tak pusing pun pasal kes dia. Kes dia tuak tepi dia kata. Tetapi kes Zaid Amidi ini merupakan satu final straw yang beliau tidak boleh terima, dan beliau mengambil keputusan, no, enough is enough, aku kena tarik sokongan balik, aku tak boleh bersekongkol dengan semua ini. Itu yang menjadi cerita sekarang ni. Okey, tapi bagaimana pula dengan kes Tan Sri Muhyiddin Yassin? Sebab ada sekarang untuk bezakan dengan kes Tan Sri Muhyiddin Yassin pula. Muhyiddin Yassin boleh lepas, apa Zahid pun boleh lepas lah. Kes Muhyiddin Yassin lagi kelakar atau masalahnya. Muhyiddin Yassin dengan jana wibawa berkejadah semua tu, kes anak Hamzah Zainuddin ke apa-apa ke, semua kes ini masih lagi peringkat pra-perbicaraan. Belum masuk bicara lagi pun bang. Masih lagi fasa pengurusan kes. Kau faham tak? Tu ayat dia. Bila fasa pengurusan kes, masa itu, okey, dia ada 3 tau. Bab bicara dia 3. Satu, pra-bicara. Pra-bicara ini ialah, of course, hakim akan buat sebutan kes dan kemudian rakaman pengakuan, bersalah ke tak bersalah, whatever. Dan pada ketika ini, peguam, terutamanya untuk mereka yang high profile kes macam Tan Sri Muhyiddin ni, dia akan memfailkan motion untuk menggugurkan kes. Dia akan bagi alasan lah, pendakwaan cacat ke apa-apa ke, dan dia akan motion benda tu dekat hakim. Hakim tengok, hakim teliti, hakim terima. Kes Tan Sri Muhyiddin Yassin macam tu. Peguam Tan Sri Muhyiddin telah memfailkan motion untuk menggugurkan kes atas alasan pendakwaan cacat dan benda jahat. Hakim terima benda itu dan hakim mengatakan bahawa okey, betul, kes ini pendakwaannya cacat dan berkemungkinan akan menyalahgunakan sistem kehakiman. Itu hakim sebut tau. Bukan kita sebut. Hakim sebut. By mouth dia sebut benda itu. Jadi oleh kerana itu, kes tak sempat masuk bicara pun sudah digugurkan oleh hakim atas alasan-alasan yang telah kita sebutkan tadi. Pendakwaan cacat lah, pendakwaan tak betul dan sebagainya, tidak ada kes. Dan anda kata kalau macam tu jadinya, bermaksud apa yang dituduhkan kepada Tan Sri Muhyiddin ini adalah benda yang tidak betul. Sebab pendakwaannya cacat. Itu kisahnya. Itu beza antara kes Muhyiddin dengan kes Zahid. Nampak tak kat situ? Kes Zahid sudah prima facie. Kes Muhyiddin, bicara pun belum masalahnya. Kertas siasatan pun belum siap lagi. Macam mana boleh pergi hantar pergi mahkamah ni, pening ni, macam mana dengan keadaan sekarang? Kes Sanusi pun sama. Charge sheet tak siap, kelang kabut nak dakwa juga. Pukul 9 pagi besoknya kat mahkamah. 3 hari lepas kena tangkap. Macam mana? Kesian kawan tu, 3 pagi kena pergi. Tahu tak pun, sedih tau. Kalau masa tu nasib baik, masa tu dia dekat luar. Kalau masa tu dia tengah malam Jumaat, macam mana? Ya, memang letih lah kan. Tapi kita ialah menyatakan rasa sedih dengan apa yang telah berlaku di sistem kehakiman di negara kita. Bagaimana ianya mungkin telah nampak oleh rakyat dicampur tangan oleh kuasa eksekutif, yang mana cukup membimbangkan kita. Yang kita tahu banyak lagi kes-kes lain sebenarnya. Mungkin ada juga yang akan ni kenapa ni, call ke atau lah? Sambung. Tak apa. Sekarang ni kita pergi terus soalan yang ketiga. Yes. Berkenaan dengan peruntukan parlimen. Tadi Papa Bear dah sebut sikit. Tapi kita pun rasa terkilan sebab ada di kalangan hierarki yang tinggi di belah kerajaan lah. Beberapa orang terutama sekali di Kelantan menyatakan ada ahli parlimen di Kelantan tak terpaksa kutip derma lah, tak perform lah, tak boleh nak bagi peruntukan kepada rakyat dan sebagainya lah kan. Tapi kita heran juga dalam waktu yang sama, mereka lah sebenarnya yang tak nak bagi peruntukan ni, sekat peruntukan ni. Saya nak tanya komen Papa Berry, bagaimana? Dia macam ni lah. Memberikan peruntukan sama adil kepada kerajaan dan pembangkang ini juga merupakan antara perkara yang dijuangkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim sekian lama. Ketika beliau menjadi pembangkang, beliau pernah merasa
Bagaimanakah azabnya sebagai seorang ahli parlimen yang telah dipilih oleh rakyat, beliau tidak mendapat peruntukan yang sewajarnya daripada kerajaan pusat. Dan benda ini banyak kali disuarakan oleh beliau, oleh rakan-rakan dan Pakatan Harapan pada ketika itu, Pakatan Rakyat pun sebagai contohnya kan, berkenaan dengan ketidakadilan ini. Dan ada satu perkara yang malang sebenarnya tuan-tuan sekalian, bila Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika menjadi Perdana Menteri, beliau telah mengulangi perkara yang sama. Dan lebih malang lagi, para penyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim yang satu ketika dahulu turut melaungkan iltizam yang sama, kemarahan yang sama, iaitu kerajaan tak boleh berlaku tidak adil, kena bagi peruntukan sama terhadap pembangkang sebab pembangkang juga dipilih oleh rakyat dan sebagainya. Anda sebut benda ini tahu dulu. Tetapi bila anda jadi kerajaan dan bila Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan bahawa kalau nak peruntukan kena bincanglah dulu, kena jumpa kita elok-elok lah, tanya elok dulu sebagainya. Dan anda boleh setuju perkara itu. Tidakkah ini merupakan satu hipokrit yang mahadewa, wahai penyokong-penyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim, anak-anak papa? The thing is, tuan-tuan sekalian, kita kena faham satu perkara tau. Peruntukan-peruntukan kerajaan ini pun sebenarnya datang daripada duit rakyat. Dan duit rakyat ini bukan sekadar rakyat Selangor, Pulau Pinang, Johor saja yang bayar cukai dekat kerajaan. Bahkan ramai juga rakyat dekat Kelantan, Terengganu, Kedah dan sebagainya membayar cukai kepada kerajaan. Bahkan saya yakin negeri Kelantan antara pembayar cukai yang tinggi sebab mereka ni kaya-kaya. Mereka ini businessman belaka. Dan kalau mereka bekerja pun dekat sektor-sektor awam dan swasta, mereka ini biasanya menghuni jawatan-jawatan yang tinggi. Kita tengoklah dekat parlimen kita sekarang berapa ramai orang Kelantan. Dr. Rodi Jidin, ahli Parlimen Putrajaya, Kelantan. Sebagai contohnya kan. Begitu ramai sekali mereka yang sebenarnya berasal dari Kelantan yang menjadi top gun dalam jabatan kerajaan, dalam sektor swasta, dalam bidang perniagaan, dan mereka ini semua membayar cukai yang begitu tinggi sebenarnya. Alip Syukri sebagai contoh kan, sebab Alip Syukri kan, dia bayar cukai banyak setiap tahun sebab dia kaya-kaya. Tetapi apabila memberikan peruntukan, tidak diberikan sama rata kepada parti-parti pembangkang ataupun mereka yang ahli-ahli parlimen yang terdiri daripada pembangkang. Benda itu tak adil sebenarnya. Dan benda ini yang disuarakan oleh Syed Saddiq. Kita menyuarakan tentang kerajaan yang inklusif, kerajaan yang adil, kerajaan madani. Tetapi bila kita gagal untuk memberikan peruntukan yang sama kepada pihak pembangkang atas alasan kerana pembangkang tak nak bekerjasama dan sebagainya, bekerjasama tu dari segi apa kita tak tahu. Adakah dengan menghadiri mesyuarat bersama-sama kan, dan juga memberikan ruang kepada pusat dan juga negeri untuk bekerja secara seiring itu tidak cukup untuk dianggap bekerjasama? Adakah kena menjilat tapak kaki Perdana Menteri baru dianggap sebagai bekerjasama? Itu yang kita tahu sampai sekarang ni. Sebab daripada gaya percakapan Perdana Menteri seolah-olahnya macam kita kena terlampau berbuat baik, kena bodek dia. Oh, kita kena bincang lah. Kalau kasar-kasar kita tak naklah bagi bekerjasama kan, nak minta macam-macam tapi dengan kita pun buat tak elok. Adakah itu satu perbuatan yang bagus? Adakah itu merupakan satu ciri-ciri ketua yang bagus sebenarnya? Dan benda yang saya sebut ini bukan saya reka tau. Benda ini semua berekod. Semua ada di dalam media-media dari dulu sampai sekarang. Jangan kata saya reka cerita pula. Kan lagi kita cakap macam-macam. Ada pula laporan polis kata kita tipu ke, nak kenakan Seksyen 500 ke, Seksyen 504 ke apa-apa ke. Kan? Anak apa-apa ni bukan boleh. Pantang kita salah cakap sikit dia report. Tetapi apa yang kita sebut ini semua berekod. Dan anak apa-apa pun menyuarakan benda yang sama. Dia kata, oh, banding-banding pula. Tengok MB Terengganu. Okey je, kan? Elok dia dengan Perdana Menteri. Tapi Menteri Besar Kedah, lock sebagai contohnya, kan? The thing is, peribadi adalah peribadi. Kita di kerja kerajaan. Kalau kerajaan lah. Apa pula nak campur aduk dengan emosi kita? Betul. Sebab beliau, Datuk Seri Anwar Ibrahim ini ialah seorang Perdana Menteri. Bila nama Perdana Menteri ini, beliau ini bukan bos. Kena faham tau. Ini benda yang diajarkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada kita setiap kali kita bersama-sama beliau dalam mana-mana ceramah ke apa-apa ketika dia menjadi pembangkang. Perdana Menteri bukan bos. Menteri-menteri bukan bos. Mereka ini kuli kepada rakyat. Itu yang Datuk Seri Anwar ajar. Itu yang Datuk Seri Anwar tanamkan kepada kami. Kan? Menteri ke, Perdana Menteri ke, mereka ini kuli kepada rakyat. Sebab siapa bayar gaji mereka? Rakyat bayar gaji mereka. Mereka kena serve rakyat, bukan serve kepentingan diri mereka sendiri. Dan sekarang bila dia menjadi Perdana Menteri, apa cerita? Cik Manan ni dia kata Madani tak hormati konsep federalisme. Betul. Tapi kan, kalau kita setakat buat statement macam ni, apa sebenarnya yang kita boleh buat? Apakah kita boleh bawa kepada mahkamah ke untuk minta kerajaan persekutuan memberi bajet-bajet tertentu sebagai contohnya kepada ahli parlimen tadi?
Dia macam ni tau. Saya kena kaji balik lah. Kita kena kaji sama ada ataupun tidak akta yang mewajibkan kerajaan pusat memberikan peruntukan kepada negeri-negeri secara adil sebagainya. Yang itu kena kaji. Andai kata kalau ada akta sedemikian dan mungkin pihak peguam mana-mana boleh menggunakan akta tersebut untuk mana-mana ahli parlimen yang terbukti tidak mendapat peruntukan yang sama adil daripada kerajaan menyaman pihak kerajaan. Tetapi agak sukar sikit lah sebab kita tidak ada presiden perkara tersebut. Negara kita dah merdeka 66 tahun. Kita sudah ada kerajaan sejak tahun 1955 kan, dan dalam tempoh sekian lama itu kita tidak pernah jumpa lagi presiden di mana-mana ahli parlimen ataupun kerajaan negeri menyaman kerajaan pusat atas dakwaan tidak memberikan peruntukan sama rata dan sebagainya. Belum ada lagi. So andai kata kalau kita boleh jumpa akta-akta tersebut dan mana-mana peguam yang cukup berani untuk bawa kes ini ke Mahkamah Tinggi, sebab benda nak sama kerajaan negeri ni, kerajaan pusat ni kena pergi ke either Mahkamah Tinggi ataupun Persekutuan. Itu saja. Mahkamah Seksyen tak jadi. Mahkamah Seksyen tak jadi. Jadi kalau ada peguam berani untuk bawa kes ini dengan bukti yang cukup, dengan akta sebagainya, maka ini boleh menjadi satu presiden yang begitu kuat yang boleh diamalkan pada masa akan datang. Tetapi oleh kerana saya tidak arif sama ada wujud atau tidak akta yang memastikan kena ada peruntukan kepada negeri ini, kena ada ke apa-apa ke, yang tu saya tak boleh cakap. Tetapi seandainya kalaulah rakyat di negeri-negeri atau kawasan-kawasan tersebut merasa teranaya dengan apa yang dilakukan oleh kerajaan pusat pada ketika ini, mereka boleh menterjemahkan sekali lagi di peti undi, tolak habis-habisan lagi sekali kerajaan perpaduan madani ini atas alasan mereka tidak pernah menjaga kemaslahatan rakyat. Sebaliknya hanya mengamalkan politik-politik dendam semata-mata. Ayuh pengundi simpang pelangai. Kita tunjukkan reformasi kita ke arah yang sebenarnya. Ni ada daripada Mr. Hafiz. Dia kata ramai pemimpin PAS kutuk peribadi PMX, tomah dia buat naratif PMX kuat mohong waktu PRN. Kita bukan tomah sebenarnya ni kan, tapi ini sebenarnya hakikat yang sebenar. Kau macam mana Papa Berry? Dia macam ni lah. Kalau kita nak kata tomah peribadi tu, tomah peribadi apa? Kita nak tahu benda tu. Jangan bila kita kritik tindakan Perdana Menteri yang tidak bertepatan ataupun melanggar janji sebagainya, terus dianggap macam kita nak kutuk peribadi. Kutuk peribadi macam mana tahu? Macam yang anda semua buat dekat Najib dan juga Rosmah satu ketika dahulu. Kutuk Najib kat kepit, Najib takut bini, Rosmah rambut palsu. Itu kutuk peribadi. Okey? Tetapi kalau kita orang kata apa, mengkritik tentang pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim yang tidak adil, yang penuh dengan emosi, yang orang kata apa, cocok langit sana sini whatever, itu bukan serang peribadi. Sebab benda itu beliau paparkan di hadapan publik masalahnya. Sebagai contoh, kalau kita katakan Perdana Menteri hanya sibuk berkaraoke dan tidak menjalankan tugas dengan baik sebagai Perdana Menteri, benda itu bukan satu serangan peribadi. Siapa suruh dia pergi karaoke tengah-tengah laman? Itu masalahnya. Nyanyi lagu Nona Aku Azizah lah, lagu My Way lah, pergi cucuk langit dengan anak muda lah sebagai contoh, pergi hadir konsert Capci lah, pergi Jakarta menghadiri tour konsert Anwar whatever. Benda-benda itu tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang Perdana Menteri. Terutamanya tuan-tuan sekalian, pada ketika ekonomi negara kita ini berada dalam keadaan yang agak precarious, agak tidak bagus pada ketika ini. KDNK kita suku kedua 2.9%. RM kita sekarang ini menuju ke arah harga rahmah dengan banding US dollar. Dah dekat RM5 1 dolar. Dan banyak lagi, harga barangan makin mencanak naik. Bekalan beras makin lama makin berkurang. Banyak sebenarnya isu-isu seperti mana yang telah di-highlightkan oleh Maybank dalam satu email tular baru-baru ini, di mana Maybank kata kelembapan pasaran saham pada ketika ini adalah berpunca daripada Perdana Menteri juga kerajaan yang tidak ada dasar yang kukuh. Benda itu ahli-ahli perniagaan cakap. Bukan kita cakap, bukan walaon yang cakap. Jadi benda-benda ini yang kita pertikaikan. Kenapa Perdana Menteri boleh ada masa untuk buat benda-benda lain, tetapi seperti disebutkan oleh Datuk Ahmad Hamzah Hashim. Okey? Dia kata Perdana Menteri ada masa untuk pergi sana, pergi sini sebagainya, untuk berjoget, bernyanyi sebagainya, tetapi sekalipun mesyuarat untuk ECER tidak pernah dipengerusikan oleh Perdana Menteri. Sedangkan penting untuk Perdana Menteri mempengerusikan mesyuarat ECER untuk memastikan pembangunan dekat wilayah timur ini dapat bergerak dengan lancar. Dan timur ini bukan sekadar Kelantan Terengganu. Pahang di bawah Barisan Nasional juga berada dalam wilayah timur. Jadi benda-benda ini yang kita pertikaikan. Bila kita kata Perdana Menteri kuat bohong dan sebagainya, bukan kita kata kerana kita hendak menghantar peribadi beliau, tetapi lihatlah berapa banyak janji reformasi, berapa banyak janji-janji yang beliau telah nyatakan yang beliau tidak buat sampai ke hari ini. Kita ambil satu contoh mudah. Memberikan pengampunan hutang PTPTN. Okey, berada di dalam janji pembangunan pendidikan tinggi dalam manifesto harapan PRU 15. Ada tahu benda ini? Okey, di mana
benda ini janji Perdana Menteri, janji Datuk Seri Anwar Ibrahim dekat Pakatan Harapan ialah dengan mengampunkan hutang secara bersasar untuk golongan B40 bagi peminjam PT-PTN. Tetapi sampai Rafizi Damli boleh kata, kita tidak pernah janji macam tu. Sampai bila kita bentang benda tu, sampai sekarang dia senyap. So benda-benda inilah menyebabkan orang duk kata Perdana Menteri ni buka mulutnya mohong. Jangan salahkan rakyat. Because the people are looking that way. Itulah persepsi rakyat terhadap Perdana Menteri pada ketika ini. Ramai orang sebut, seandainya kalau Perdana Menteri pun buat kerja dengan bagus, sebagai contohnya kan, kurang berpolitik, kurang orang kata apa menyerang musuh-musuh politiknya, kurang buat benda yang kaut-magut dan sebagainya, sebab dia fokus kepada pentadbiran negara ini, tak ada siapa yang boleh serang dia. Kami pun sebagai content creator untuk politik, kami tidak ada idea untuk buat konten untuk mengkritik Perdana Menteri kalau Perdana Menteri buat kerja dengan elok. Kita beri contoh mudah lah Dato' Bazli. Saya terpaksa ambil contoh Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri. Bukan kerana kita ini penyokong Perikatan Nasional, tidak. Tetapi kita buat bandingan. Ketika Tan Sri Muhyiddin Yassin naik sebagai Perdana Menteri, pada ketika itu iklim politik kita sangat kelang kabut. Setuju? Sangat kelang kabut. Sebab Kerajaan Perikatan Nasional dan Muafakat Nasional ini naik, bukan naik melalui pilihan raya. Kita akui benda tu. Mereka naik kerana berlakunya kekacauan dalam Kerajaan Pakatan Harapan pada ketika itu yang menyaksikan peletakan jawatan Tun Dr. Mahathir secara mendadak sampai kerajaan itu runtuh. Maka kerajaan baru terpaksa dibentuk dan hasil daripada perbincangan wujudnya persepakatan antara Perikatan Nasional dan juga Muafakat Nasional pada ketika itu. Tan Sri Muhyiddin Yassin berhadapan dengan political turmoil. Tetapi ada tak? Pernah tak? Saya nak tanya anda, wahai penonton-penonton live kita pada ketika ini, tak kira dekat perspektif Dina Kosong ataupun dekat wall saya. Pernah atau tidak Muhyiddin Yassin menyebut tentang perkara yang bersifat politikal dekat dia punya ucapan? Pernah atau tidak? Tolong jujur dengan saya. Jawapannya tak pernah. Walaupun serangan demi serangan dilakukan, orang nak buat undi tak percaya lah sebagainya, Anwar nak mood undi tak percaya, I have the numbers convincing and strong numbers whatsoever kan, capai popular dia tu kan, sampai nak buat undi tak percaya, sampai Muhyiddin terpaksa memohon untuk mengadakan darurat parlimen sebab nak mengelakkan orang duk kacau pemulihan negara masa Covid. Dia tak pernah sebut perkara itu dekat ucapan-ucapan beliau. Tak pernah. Tu kisah dia. Jadi di sini tuan-tuan sekalian, kerana itulah ketika zaman Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri, ketika dia buat live, masa itu rakyat tidak ada langsung tahu emoji gelak, tak ada langsung emoji marah. Sebaliknya semua emoji care dengan love saja pada ketika itu, ketika Datuk Tan Sri Muhyiddin Yassin buat live mana-mana. Sebab mereka tahu Muhyiddin Yassin pada ketika itu dia tak berpolitiking dan dia hanya buat kerja dia. Dan saya percaya kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim buat seperti mana Tan Sri Muhyiddin, less politicking, fokus kepada kerja di selaku Perdana Menteri dan juga sebagai Menteri Kewangan dan juga sebagai Menteri Wilayah, saya rasa kita tidak ada sebab kalau nak kritik dia pun. Tetapi oleh kerana dia buat kerja mengarut macam sekarang, Menteri Kewangan cukup suka ikut Perdana Menteri pergi berjalan-jalan, maka itulah. Aliran tunai kita keluar negara bukan sikit-sikit, berbilion sehari. Betul. Dan sekarang ni kalau kita tengok dari segi ekonomi kita, kemasukan pelaburan sangatlah sedikit berbanding dengan apa yang telah keluar. Banyak juga kalau kita tengok kilang-kilang kita perkecilkan operasi, ada yang pindah pula ke negara seberang, negara jiran kita, pindah ke Indonesia, pindah ke Vietnam. Kita tengok kita rasa ke mana sebenarnya hala tuju negara kita ni. Betul yang Papa Beri cakap tadi lah, yang Maybank Investment telah keluarkan satu kenyataan menyatakan Perdana Menteri has no apa dia panggil ni, clear direction, dia kata. Dia punya statement tu kita tengok pun terkejut. Ni Maybank ni kata, bukannya bank cikai ataupun bukannya bukan walaun, bukan company sendirian berhad, ni Maybank Investment Bank. Dan pada waktu tu rasa yalah, kita pun rasa tergugat jugalah bila Maybank keluarkan kenyataan macam tu. Kita rasa macam something wrong somewhere. Maka sebab itulah PAS mengambil pendekatan, hantar beberapa wakil untuk bertemu dengan, masa tu kalau Papa Beri ingat, dengan Tun Daim Zainuddin. Yes. Okey, saya dan beberapa sahabat lain, beberapa ahli parlimen, ada beberapa senator, kita pergi jumpa dengan Tun Daim.
Kita pergi jumpa Tun Daim dengan tujuan dan dengan harapan supaya Tun Daim boleh bagi pandangan bagaimana untuk kita membantu kerajaan pada waktu tu. Sedangkan kita dalam pembangkang, kita dah risau sangat ni apa yang kita nak kena buat lepas ni. Jadi PAS mengarahkan kita lah, beberapa orang tadi untuk bertemu dengan Tun Daim. Apa Tun Daim cakap kalau Papa Barry boleh teka? Apa dia? Doktor cakap. Okey. Apa Tun Daim cakap? Kita berbincang dengan Tun Daim hampir 1 jam. Bagaimana untuk struktur ekonomi kita dan sebagainya, tetapi dia kata bagilah beratus pencadangan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, kepada kerajaan yang ada sekarang ni, tapi dengan apa dia kata, satu pun tidak akan berjaya sebab trust is not there anymore. Dia kata iman kepada ataupun tahap keimanan kepada apa kita panggil ni Perdana Menteri ataupun ataupun kepada negara, luar negara dah tengok tak ada kepercayaan lagi kepada negara kita. Jadi satu-satunya cara adalah kita kena usahakan supaya Datuk Seri Anwar Ibrahim diturunkan dari menjadi Perdana Menteri supaya negara luar, pelabur luar bangkit kembali dari segi kepercayaan mereka kepada negara kita. Jadi saya nak pesan kepada rakyat Malaysia yang tengok pada malam ini dan akan tengok seterusnya lagi dan lagi, supaya kita bagaimanapun kita usahakan setiap, terutama sekali umat Islam, kita ada senjata yang paling penting, doa. Kita doa supaya negara kita ini semakin cemerlang, dan kita doakan supaya apa yang disebut oleh Tun Daim tadi, supaya diturunkan Datuk Seri Anwar Ibrahim, kita turunkan dengan rasa terhormat. Jadi saya nak tanya untuk soalan yang seterusnya ni, sebab ada tengok ada beberapa apa dia panggil ni komen dari segi nepotism. Papa Barry, silakan. Nepotism. Okey, nepotisme. Nepotisme ini macam saya sebutkan tadi lah, amalan melantik setara mara lah dalam jawatan-jawatan, memberikan projek dan sebagainya. The thing is, nepotisme juga merupakan salah satu daripada perjuangan reformasi oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim yang paling awal. Sebab kalaulah anda semua berhimpun dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika beliau dekat Masjid Negara, yang beliau duk kata siapa bodoh, yang tu kan, dia menyebut tentang pentingnya untuk menghapuskan amalan kronisme dan juga nepotisme, which is dua istilah yang baru bagi rakyat pada ketika itu. Dan bila orang kata apa, kita perhatikan benda itu, saya sebenarnya tuan-tuan sekalian antara orang yang basically-nya 50-50 lah berkenaan dengan nepotisme ni sebenarnya bagi saya. Sebab saya rasa setiap orang itu patut dipilih berdasarkan kepada kelayakan. Kalaulah orang itu happen to be saudara mara kita dan beliau memang berkelayakan. Sebagai contoh, kata Dr. Bazli ini ialah sepupu saya, tetapi beliau memang pakar dalam undang-undang. Sebagai contohnya kan, memang seorang yang pakar pasal undang-undang, ekonomi. Sebagai contohnya, pakar gila ekonomi. Jadi anda kata kalau saya nampak orang lain mungkin ada kelayakan tapi tidak sehebat Dr. Bazli, walaupun dia sepupu saya boleh lantik dia ke jawatan yang bagus dalam ekonomi sebab saya yakin itu kepakaran dia. Kan? Seperti mana yang telah diamalkan oleh sahabat-sahabat Nabi SAW yang melantik saudara mara sendiri dalam jawatan-jawatan penting dalam kerajaan pada ketika itu kerana kepakaran mereka masing-masing dan juga kepada ketakwaan mereka lah. Tetapi apa yang berlaku sebenarnya tuan-tuan sekalian ialah amalan nepotisme ini seringkali digunakan untuk melantik saudara mara walaupun mereka ini tidak ada kelayakan ataupun tidak ada pengalaman pun dalam hal ini. Kita ambil contoh terbaik macam saya sebutkan tadi, pelantikan Nurul Izzah Anwar selaku penasihat kanan ekonomi dan kewangan kepada Perdana Menteri. Benda yang sangat-sangat kontroversial. Kontroversial sebab apa? Sebab pelantikan itu tidak pernah diumumkan secara rasmi. Betul Dr. Bazli? Kita tahu tentang pelantikan tersebut bila Nurul Izzah terlepas cakap dalam salah satu interview beliau bersama-sama dengan The Star pada awal tahun ini. Lepas benda tu terlepas cakap, kita pun nampak benda tu dan kita pun mempertikaikan. Dua perkara kita pertikaikan. Nombor satunya, kenapa lantik Nurul Izzah sebagai penasihat kanan kewangan. Okey? Sedangkan masa itu Perdana Menteri sudah ada panel penasihat kewangan yang terdiri daripada bekas Gubernur Bank Negara lah, whatever kan, yang 6 orang profesor hebat-hebat tu. Itulah penasihat ekonomi negara bagi Perdana Menteri. Lantik lagi Nurul Izzah sebagai penasihat ekonomi kanan. Dan Nurul Izzah bukannya background kewangan. Dia bukannya background perniagaan. Beliau cuma ada pengalaman sebagai mantan ahli parlimen. Dan beliau trust masuk ke dalam politik sebab bapa beliau dipenjarakan pada ketika itu. Digelarkan sebagai puteri reformasi.
dan sebagainya. Jadi beliau tidak ada kelayakan sewajarnya sebagai penasihat ekonomi kanan kepada Perdana Menteri pada ketika itu. Tetapi beliau dilantik. Senyap-senyap pula tu. Dan yang keduanya, yang inilah kenapa dilantik senyap-senyap. Kenapa Datuk Seri Anwar Ibrahim gagal untuk menjelaskan tentang pelantikan tersebut daripada awal. Tidak seperti mana dia menjelaskan tentang penasihan Tan Sri Hassan berikan ke whatever tu kan, sebagai penasihat ekonomi Perdana Menteri, itu diumumkan. Tetapi tidak diumumkan pelantikan Nurul Izzah dan sebagainya. Jadi benda ini yang membangkitkan persoalan. Dan sangat-sangat malang lah. Sebab sebagai seorang yang selama ini memperjuangkan tentang anti-nepotisme, beliau sendiri mengamalkan nepotisme dan beliau melantik orang yang tidak ada kelayakan untuk menduduki satu kedudukan yang sebenarnya tinggi di sisi Perdana Menteri. Tidak kiralah bergaji ataupun tidak. Sebab kan antara dia punya ayat ialah, oh ini semua lantikan semua pro bono. Semua pro bono. Hoi, luar biasa pro bono. Habis kau bayar gaji engkau nak bayar BIP pakai apa? Itu masalahnya. Kan? Macam kelakar pula bila nak kata semuanya pro bono. Dan istilah tu pun baru sebenarnya pada rakyat Malaysia. Pro bono apa benda kan, baru ada orang Google. Masalahnya semua pro bono kan. Pro bono je lah mana kau masalahnya. Jadi bila dah dipertikaikan rakyat, barulah Perdana Menteri mengumumkan, ataupun lebih tepat lagi Izzah sendiri mengumumkan bahawa beliau telah tidak lagi menjadi penasihat kanan kepada Perdana Menteri pada ketika itu. Perdana Menteri still mengunci mulut, tidak cakap apa-apa. Yang duk bercakap mempertahankan pelantikan Izzah ialah masa itu Allahyarham Salahuddin Ayub, kalau tak salah saya, dan juga Rafizi. Masa itu yang mempertahankan pelantikan Izzah pada ketika itu. Tetapi itulah, pada soalannya, adakah patut untuk melantik seseorang saudara mara dalam jawatan-jawatan penting kerajaan ataupun berikan projek sebagainya? Kalau orang itu berkelayakan, memang sesuai dengan dia punya kemahiran, pengalaman dan sebagainya, then go ahead, by all means silakan, sebab orang itu pakar, kan? Tetapi seandainya kalau orang itu tidak ada kemahiran dan dilantik hanya kerana mempunyai hubungan kekeluargaan dengan kita selaku Perdana Menteri sebagainya, maka itulah nepotisme yang harusnya dihentikan amalan tersebut. Tetapi itulah, macam yang kita katakan tadi, itu adalah janji reformasi Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika beliau menjadi pembangkang. Dan agak malang sebenarnya apabila beliau melakukan perkara yang beliau kata beliau tidak suka dan beliau nak halang benda itu daripada berlaku. Dan di sinilah menunjukkan tuan-tuan sekalian tentang betapa Datuk Seri Anwar Ibrahim ini tak salah lah kalau orang dok kata buka mulut je bohong. Sebab beliau jelas dan nyata telah melanggar janji beliau sendiri. Jadi apa yang kita boleh expect sebenarnya? Dan bila kita sebut benda ini, Dr. Bazli, saya perhatikan dekat komen-komen saya ni, anak papa banyak marah saya. Dia kata saya ni meroyan, dia kata saya ini palatau, dia kata saya ini tak gerti apa dan sebagainya. But I'm telling you the facts. Saya memberitahu anda fakta pada ketika ini. Dan faktanya, mungkin mereka yang duk komen-komen ini, yang mereka yang pada ketika reformasi 98, mereka ini masih lagi belum bercerai susu. Ataupun mereka ini masih lagi pakai pampers. Okay? Sebagai seorang yang sudah berusia hampir 50 tahun ini, yang telah berhadapan dengan reformasi, yang telah turun bersih. Bersih satu saya tak turun sebab masa itu bersih satu perarakan je. Berarak daripada satu tempat pergi ke Istana Negara. Bersih dua saya turun dan menyaksikan saya kena lock up masa tu, bersih dua. Bersih tiga saya ada wanted polis mungkin ni wanted polis tau. Bersih tiga terpampang depan utusan Malaysia apa tu? Kan terpampang wanted polis, tak ingat dunia. Antara yang dikendaki mencetuskan kekacauan ketika bersih tiga. Padahal aku yang duk halang dia orang tu daripada berempur dekat bataran tu. Aku yang kena apa tu wanted list. Sedih. Bersih 4 saya tak turun sebab saya dah mula tak percayakan Anwar. Bersih 5 apatah lagi saya tak turun. Himpunan untuk bantah JST saya turun. Saya turun himpunan bantah JST. Tengok-tengok Rafizi kata kerajaan akan mempertimbangkan untuk memperkenalkan kembali JST. Allahu Akbar. Itulah kelakarnya masalah. Aduh, kita tak tahu nak bawa ke mana kerajaan kita ni. Tapi ada beberapa sahabat komen. Sempat lagi tuan-tuan. Kita ada lebih kurang dalam 20 minit lagi. Pakat-pakat share. Kita ada 20 minit lagi pakat-pakat share. Terima kasih kepada Perang Sabil, Tentera Perang Sabil daripada tim Datuk Seri Dr. Syahidan Kasim rasanya kan. Terima kasih. Dan sahabat-sahabat lain daripada Yang Berhormat Syahir Sulaiman dan daripada ramai lagi, Alhamdulillah. Ada soalan-soalan tapi kita habiskan soalan yang ada dulu. Boleh, tak masalah. Kita akan sambung lagi insyaAllah. Mungkin untuk yang seterusnya. Baik, untuk yang soalan yang kelima berkaitan dengan politik dendam.
apakah setiap keputusan ataupun sebenarnya sesuatu perbuatan membalas dendam sebenarnya yang berlaku sekarang ni? Silakan Bapa. The thing is, tuan-tuan sekalian, sebelum saya jawab soalan itu, saya nak jawab kenyataan kat sini. Saya nampak Senja Aman dia kata dalam parlimen jadi syaitan bisu, luar parlimen banyak nyala. Apa yang anda kata tu tak betul sebenarnya. Sangat tak betul. Kalau anda perhatikan, even semalam pun Perdana Menteri sampai tak senang duduk apabila diasak kiri dan kanan oleh ahli-ahli Parlimen Perikatan Nasional, terutamanya berkenaan dengan tata kelola Perdana Menteri menjadi Menteri Kewangan serentak. Tak tengok ke? Saya pun ada ulas benda tu sebenarnya tahu. Dalam parlimen ini, dan saya beritahu, dalam parlimen ini, you tidak boleh sewenang-wenangnya mencelah. Kalau seseorang ahli parlimen itu bangun dan berbahas, you tak boleh senang-senang untuk cut off apa dia cakap dan menyalak benda yang luar daripada topik. Anda boleh dikenakan tindakan menghina Dewan dan dihalau keluar dari Dewan. Ini bukan soal debat budak-budak macam soal debat macam TikTok ke apa-apa ke you boleh memekak bila masa. Tidak. Parlimen ada protokol dia. You kena faham benda tu. Kalau you tak faham benda tu, tolong sesekali datang persidangan parlimen. Parlimen terbuka. Sesiapa saja boleh datang untuk menjadi tetamu, tengok kat atas tu macam mana parlimen bersidang. Kalau you tengok live macam mana si hulu langat tu memekak, macam mana live jelutong tu menjerit-jerit, you boleh datang parlimen. Tetapi sebenarnya kalau ikut betul-betul law parlimen, hulu langat dan jelutong tu dah lama kena halau. Tu cakap. Sebab tidak boleh mencelah sesuka hati sebenarnya. Perbahasan kena ikut topik. Kalau lah perbahasan itu topik ini, topik inilah. Kalau topik itu, topik itulah. Kalau nak mencelah pun tengok kalau orang bagi celahan ataupun tidak. Kalau orang tu tak bagi celahan, kau minta lah hulu tangan macam ni pun mencelah sampai sudah. Dia tak bagi, kau tak boleh cakap apa-apa. Itu dalam parlimen. Even PMQT pun sama. Soalan sudah disediakan awal-awal. Dia orang nak pilih, speaker dah pilih soalan apa nak jawab. Bukan senang-senang je boleh bangun. Tak ada masalah. Bukan senang-senang je dia orang, oh saya nak tanya. Tak ada, bukan macam tu. Ini bukan mesyuarat PABG. You kena faham benda tu Baik. Pembentangan tentang RMK12, bincanglah RMK12. Sebenarnya RMK12 ini kajian sepuluh penggal. Dan bila kita bincang, dia bincang tentang ECR. Tak ada mesyuarat tidak dipengerusikan oleh Perdana Menteri. Itu juga berkaitan dengan RMK12. Tata kelola Menteri Kewangan dan Perdana Menteri, itu berkaitan dengan RMK12. Sebab anda kata kalau Menteri Kewangan pun tidak tata kelola bagus, macam mana kau nak sembang tentang RMK12? Sebab RMK12 ini bawa Kementerian Kewangan. Dia uruskan everything. So kalau Kementerian Kewangan pun kejap tak ada, kejap ada macam biskut. Sekarang Menteri Kewangan tak ada. Pergi ke Indonesia, pergi ke Singapura. Siapa nak hadap? Siapa nak jawab? Mesyuarat Kabinet, timbalan menteri tak boleh masuk. Dia boleh masuk hanya Menteri Kewangan saja. Benda ini disebutkan oleh Dr. Radhi Jidin. Ketika zaman Mahathir menjadi Menteri Kewangan, Perdana Menteri Menteri Kewangan, atau Najib, Perdana Menteri Menteri Kewangan, mereka melantik Menteri Kewangan kedua. Tak kira Daim Zainuddin ke, ataupun Tan Sri Nok Yaakob ke, ataupun Allahyarham Jamaluddin Aziz ke, ataupun Datuk Muzaffar Mohamad ke, ataupun Datuk Johari Ghani. Mereka ini sebagai Menteri Kewangan kedua. So that kalau Perdana Menteri ada urusan, Menteri Kewangan nombor satu ada urusan, sebab Menteri Kewangan satu akan ikut Perdana Menteri berjalan-jalan, maka ada Menteri Kewangan kedua yang akan backup. Timbalan tak boleh backup apa-apa. Tata kelola ni penting bila kita cerita tentang RMK12. Kalau tata kelola mungkin tak lepas, tak sembang rancangan Malaysia ke-12 ke ke-13 ke ke-10 ke apa. Because everything is about good governance. Boleh faham benda tu Dan nak tanya juga pada mereka yang duk bising pasal RMK12 dengan 13.7 ni kan. Korang faham tak OE dengan DE tu apa? Jawab dengan orang chat. OE apa, DE apa? Kalau itu pun tak faham, tak boleh sembang ekonomi dengan aku. Okey, tu nombor satu. Nak jawab soalan Dr. Bazli berkenaan dengan politik balas dendam. Saya tak berani nak kata per se tentang politik balas dendam ini kerana saya tak nak nanti radiokan datang depan rumah, ataupun saya tak nak nanti saya kena report polis, saya tak nak nanti kena LOD. Tetapi anda boleh tepuk dada tanya selera anda. Kenapa bila Perdana Menteri naik saja terus dikatakan Perikatan Nasional ini dibayangi dapat dana judi? Dan naratif itu dibawa-bawa sampailah ke hari ini, walaupun dalam persidangan parlimen Datuk Azalina Osman Said dengan jelas menyatakan bahawa tidak ada bukti yang Perikatan Nasional menerima dana judi dan siasatan tidak pernah dibuka oleh SPRM. Tentang jana wibawa, masuk-masuk parlimennya terus cerita tentang 600 bilion sakau. Turun 300 bilion, turun 90 bilion, turun 12 bilion. Berapa banyak kali turun lah. Kalau betul ada diskaun juga ke? Ada diskaun. Tuduhan boleh diskaun masalahnya. Kan? And then lepas tu sekarang ini, bila benda itu diskaun, last kali dituduh atas jenayah beratus-ratus juta je. Bukan bilion pun, ratus juta masalahnya. Diskaun lagi masalah. Kan? Dan lepas tu pop tiba-tiba pula pertuduhan cacat.
Jadi benda-benda ini tuan-tuan sekalian, satu amalan yang tidak baik sebenarnya daripada seorang Perdana Menteri. Perdana Menteri harus fokus menjadi Perdana Menteri. Dan apa tugas Perdana Menteri? Untuk delegate para menterinya buat kerja bagi kesejahteraan rakyat. Menteri Kewangan, kau buat kerja kau. Aku serahkan kau tentang OEDE macam mana semua. Aku serahkan kau tentang macam mana untuk mengagihkan kekayaan negara. Menteri Ekonomi, kau kena fikirkan tentang sistem ekonomi yang mapan. Sebab sekarang ini kita kena ada satu plan ekonomi bagus. Kau kena bekerjasama dengan Menteri Kewangan untuk bentuk satu kerangka ekonomi, satu dasar ekonomi yang mantap, so that kita boleh jadikan sebagai satu trust builder di kalangan kita dan juga kepada pelabur luar. Menteri Pembangunan Wilayah, cerita apa? Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, cerita apa? You delegate, itu Perdana Menteri punya kerja. Tapi sekarang apa yang kita dapat ialah Perdana Menteri yang bertindak sebagai pendakwa raya, bertindak sebagai pesuruhjaya SPRM, bertindak sebagai Ketua Polis Negara pun ada juga masalah Perdana Menteri kita ini. Dan masalahnya semua itu dihalakan kepada pihak pembangkang. Kerana itulah bila kita nampak banyak sekali pendakwa-pendakwaan. Saya tak nak sebut pendakwa itu terpilih ataupun tidak. Tetapi banyak sangat pendakwaan yang berbentuk vague macam tu, seolah-olah macam satu pelampiasan dendam. Dan satu lagi saya sebut, saya tertarik nak ulang balik tentang apa yang berlaku, orang kata apa, bila Datuk Amzad Hashim menyebut tentang Perdana Menteri tidak pernah sekalipun mempengerusikan mesyuarat ECAR ataupun Koridor Ekonomi Timur. Okay? Benda ini juga kita boleh anggap macam seolah-olah macam pembalasan dendam. Sebab kita tahu Pantai Timur boleh katakan hampir semuanya reject kerajaan Perpaduan Madani. Ataupun yang terbaru, bila Perdana Menteri mengumumkan bahawa kerajaan memperkenalkan dasar untuk melarang ekspor nadir bumi. Okey. Dan benda ini kebetulan tau, sebab sebelum ni tak cerita tau. Sebelum ini tak pernah cerita langsung larang ekspor nadir bumi whatsoever. Tak pernah cerita everything. Tetapi bila kalah 33-3 dekat Kedah, kalah 43-2 dekat Kelantan, kalah 32-0 dekat Terengganu, tiba-tiba pula, oh, kita hendak menjaga tentang kita punya sumber bahan nadir bumi ini dekat Malaysia supaya tidak hilang, dan kita nak memberikan peluang pekerjaan untuk masukkan teknologi sebagainya. Tiba-tiba, kan? So, bila orang nampak, memang dari satu segi betul. Bila kita tak bagi ekspor nadir bumi yang mentah keluar, satu segi ianya akan menghalang, kata apa, pelumbungan haram nadir bumi. Menghalang penyeludupan keluar. Dan kemudiannya bila teknologi itu terpaksa masuk dalam negara kita ini sebab kita dah tak bagi ekspor dari bumi, maka teknologi luar akan masuk ke negara kita. So, kita akan dapat bina peluang pekerjaan. Itu betul. Tetapi timing dia seolah-olah macam orang kata apa, nak balas dendam kepada Kedah dan juga Kelantan sebab mengalahkan Pakatan Harapan Barisan Nasional Terengganu Teruk ketika PRN dulu. Dan benda ini which is kita nampak Datuk insyaAllah Ustaz Ahmad Fadil Syari, Ahli Parlimen Pasir Mas, mempersoalkan, okey fine, kerajaan dah tak bagi kita ekspor nadir bumi, tak ada masalah. Adakah kerajaan akan memastikan teknologi untuk memproses nadir bumi ini dapat dibahagikan secara rata? Kan? Sebab sekarang ini ekonomi semua tertumpu pada negeri-negeri tertentu, Selangor, Penang sebagai contohnya kan. Sedangkan Kelantan ini banyak lagi ruangnya, Kedah banyak lagi ruangnya. Sanusi kata dia sediakan 3 tempat lagi untuk menyediakan ruang untuk pemprosesan REE ini, kan? Ataupun adakah kerajaan akan mengamalkan dasar terdahulu seperti mana petroleum? Kita lombong nadir bumi, and then agensi dan tiap kerajaan bawa keluar daripada negeri tersebut, pergi ke pemprosesan tempat lain, dan kerajaan negeri itu hanya dibayar royalty ataupun wang ihsan saja. Yang itu yang kita takut. Kita takut sebenarnya anda kata kalaulah ada timbul secebis politik dendam ini, Dr. Bazli, benda-benda ini yang akan berlaku. Kita harap taklah sebenarnya. Kita percaya yang Datuk Seri Anwar Ibrahim ini faham tentang betapa rakyat ini bebas untuk memilih. Beliau sudah cakap macam tu. Masa kalah PRN pun dia kata kita memahami tentang keputusan ini dan kita menghormati keputusan rakyat. Dan kalau you menghormati keputusan rakyat, you sepatutnya tidak membuat keputusan-keputusan yang akan merugikan negeri-negeri tersebut. Tetapi kalau kita cerita tentang dendam ini, Dr. Bazli, saya cerita banyaklah. Keengganan Perdana Menteri untuk mengamalkan konsep federalism dengan memberikan peruntukan yang sama rata terhadap ahli parlimen pembangkang dan kerajaan pun menggambarkan sedikit ada politik dendam kat situ. Wallahualam. Ya. REE Kelantan diumumkan lebih 100 bilion. Terengganu di Kedah 60 lebih bilion. Jadi kita rasa satu ekonomi baru yang kita boleh explore, tapi apa pun boleh kita nak stok, hantar keluar, ekspor keluar raw material. Tapi apakah tindakan kerajaan, sama ada kita nak beri ruang, buka kilang di sini, tempat proses di sini. Tapi sebenarnya kita tak boleh nak stop terus.
Sebab kalau kita kata nak bina kilang, nak bina tempat pemprosesan, dia memerlukan makan masa. Macam contoh di China, dia memerlukan sekitar 18 bulan untuk pembinaan. Itu paling pendek, maknanya yang mill yang kecil, maksudnya kilang yang kecil. Tapi bagaimana kalau kita yang untuk skala besar, untuk menampung ataupun keseluruhan nadir bumi di Malaysia ni, di semenanjung Malaysia ini, nak buka satu kawasan yang memerlukan sehingga 24 ke 30 bulan pembinaan. Jadi dalam tempoh ini, berapa banyak sepatutnya kita boleh ekspor, dan hasil itu boleh dijana digunakan kepada kerajaan negeri dan semestinya akan balik kepada rakyat, tapi kita tak dapat laksanakan. Itu yang kita takut. Dan ialah macam Papa Barry cakap tadi lah, tiba-tiba dia buat macam Akta Petroleum, habis kita, letih kita macam ni. Kita harap sangat ianya tidak berlaku. Tuan-tuan, kepada penonton kita pada malam ini, kita mengharapkan, saya ada terima satu saranan daripada Ketua Pemuda PAS Malaysia untuk sama-sama kita hadir unjuk rasa pada 16 hari bulan ni 2.30 petang di Bukit Bintang, dengan tema Selamatkan Malaysia. Dan kita harapkan semua yang hadir memakai baju putih dan menjaga etika masing-masing. Yang ramai yang menonton pada malam ini, hadirkan sama-sama 16 September, insyaAllah. Jadi untuk soalan yang seterusnya, soalan yang ke-6, tiada kebebasan bersuara. Dan janganlah gelak dulu, relax dulu. Sampaikan, senior wartawan kita pun dah bersuara. Macam mana ni Papa Barry? Ini senior wartawan ni yang official kita ataupun Papa Barry sebagai pempengaruh di TikTok, di media sosial ni pun dah lama bersuara. Jadi macam mana tu Papa Barry? Dia punya komen dia. Saya mulakan komen pasal kebebasan bersuara ini Dr. Bazli dengan memberitahu saya mengkritik kerajaan sejak dulu, sejak tahun 2000-an lagi, terutamanya ketika Facebook dah naik. Masa itu, sebelum tu forum. Bila forum naik, saya mengkritik kerajaan Pak Lah, pernah mengkritik kerajaan Mahathir, and kemudian mengkritik kerajaan Pak Lah, kemudian mengkritik kerajaan Najib. Bila Facebook naik, lagi lancak kita kritik kerajaan Najib. Gila-gila punya kritik, bukan main-main tau. Dulu tak ada batasan tau. Seriously, sekarang inilah agak sedor diri sikit kan, ada batasan dia. Dulu tak ada batasan. Dulu kalau kita hentam sungguh, jangan main-main. Tetapi sekarang ini tuan-tuan sekalian, even saya pernah kritik kerajaan Perikatan Nasional pun, semua tahu. Saya pernah kritik kerajaan Perikatan Nasional ketika zaman Perikatan Nasional mentadbir negara ini. Sampai saya mendapat panggilan telefon daripada Ustaz Kamaruzzaman Muhammad yang sekarang merupakan adun, sekarang dah sudah adun, sudah bergerak YB. Sahabat lama saya itu berbincang hati ke hati. Dia menjelaskan kepada saya tentang kritikan saya itu, apa yang betul, apa yang tak betul sebagainya kan. Dan saya hargai benda tu. Sebab dia call saya lama, dekat 2 jam lebih dia call saya masuk. Lama gila dia call kan. Sebab kita orang kawan baik. Saya dengan Ustaz dengan KZ kawan baik. Jadi dia call saya, dia kata, Ana faham tentang Enta punya kritikan dan tak apa, insyaAllah Ana cuba terangkan satu persatu. Okey, dia terangkan. Itu saya suka. Dia reach kepada kita untuk terangkan tentang kritikan kita, apa yang betul tak betul sebagainya kan. Mana yang dia akan terima sebagainya. Tetapi, having said that, saya sepanjang mengkritik mana-mana kerajaan, saya tidak pernah dipanggil polis walau sekali pun. Seriously saya cakap. Wanted polis pernah. Tapi dipanggil polis untuk memberikan keterangan ke, orang mereport polis tak ada saya ke, whatever ke, tak pernah sama sekali. Kerajaan Perpaduan Madani ini, tak sampai setahun, 2 kali saya kena panggil polis dah. 2 kali. Dan kedua-duanya, yang kelakarnya, disiasat bukan di bawah akta yang saya rasa macam akta yang berat. Satu disiasat bawah akta SKMM, satu lagi siasat bawah akta 504. 504 ni adalah akta yang mendatangkan kegusaran awam. Itu yang kelakar tu. Apa yang aku cakap pasal mendatangkan kegusaran awam? Sebab tu yang bila polis datang pergi dia bincang polis pun dah tak apa Cik Faiz, ini formaliti. Kita dapat laporan, so kita kena buat siasatan lah. Tak ada masalah. Kita faham tugas polis, tak ada masalah. Polis yang mensiasat, yang bagi minta sebagai keterangan dulu pun sangat-sangat berikan kerjasama yang bagus. Saya ucapkan tahniah pada polis dan saya faham anda penat pada ketika ini. Tak apalah, sabarlah nak macam mana. Right. Tetapi untuk menguatkan apa yang saya kata ini, sepanjang saya melibatkan diri dalam dunia politik maya, saya tidak pernah nampak seorang menteri penerangan ataupun menteri komunikasi
yang sekoyak Fahmi Fadil. Saya tak pernah nampak lagi. Minta maaf Fahmi, I have to say this. Tetapi saya tak pernah nampak lagi mana-mana menteri yang begitu cepat koyak seperti Fahmi Fadil. Saya tidak pernah mendengar mana-mana menteri penerangan ataupun menteri komunikasi sejak zaman Muhammad Rahmat sampailah ke tahun lepas, sama Berkaitan Nasional Menteri Penerangan, yang mengugut rakyat berhati-hati bila bercakap. Jika tidak mahu, radio car datang depan rumah. Jika tidak mahu, ada panggilan telefon, tiba-tiba call tengah malam dan sebagainya. Itu merupakan satu ugutan kepada rakyat masalahnya. Dan kita tak pernah dengar tau, kenapa sini-sini wartawan macam Kadir Jasin lah kan semuanya, mengapa mereka mengeluarkan kenyataan yang begitu keras terhadap SKMM? Sebab dilihat Menteri Komunikasi pada ketika ini sangat cenderung untuk mengawal selia semua media untuk ikut telunjuk dia. Kalau anda masih ingat pada bulan Mei 2023, Berita Harian mengeluarkan satu artikel yang bertajuk OPR dijangka naik seawal Julai. Full stop. Fahmi Fadil terus mengeluarkan kenyataan. Ini kenyataan yang berniat jahat dan mendatangkan imej buruk pada kerajaan. Kena tukar tajuk. Tiba-tiba, tak pernah-pernah tahu menteri Madura cakap macam tu. Openly, orang kata apa, dismissing satu media utama kerajaan, contohnya, kerana tajuk yang dianggap tidak mesra kerajaan. Terpaksalah BH tukar tajuk. Dan kita dapat lihat juga banyak juga laman-laman alternatif seperti TV Pertiwi. Tiba-tiba pula disekat aksesnya. Tidak boleh dilayari di Malaysia ini. Nak layari kena pakai VPN. Malaysia Today tak cerita banyak lah. Malaysia Now dah lama kena. Sedangkan pada ketika zaman orang kata apa, Najib sebagai contohnya, masa tu saya ingat lagi yang kena cuma satu, iaitu The Malaysia Inside. Malaysia Insider masa tu bermula, tukar pada Malaysia Inside. Malaysia Insider. Itu pun selepas berkali-kali diberikan amaran. Malaysia Kini tak kena. Macam apa-apa saja yang alternatif pada ketika itu tak kena. Cuma TMI saja kena pada ketika itu. FMT tak kena. Tetapi sekarang ini, mana-mana sahaja media yang tidak cenderung pada kerajaan, masing-masing kena. Belum saya cerita tentang bagaimana orang kata apa, Allahumma salli ala Muhammad, sekatan-sekatan yang dilakukan terhadap TikTok. Dan kita nampak macam orang kata apa, Fahmi Fadil pun seolah-olah nak beri gambaran bahawa TikTok sekarang ini di bawah genggaman kerajaan. Ingat tak dia mengeluarkan satu Twitter, dia telah mengarahkan TikTok, panggil TikTok datang mesyuarat dengan pihak berkuasa. Seolah-olah nak buat satu intimidasi. Betapa okey sekarang TikTok aku dah pegang, so kata boleh macam-macam. Berapa banyak akaun TikTok yang telah disekat ataupun yang telah diturunkan oleh TikTok atas pelbagai alasan. Kita ambil contoh akaun Sir Azri, diturunkan begitu saja. Akaun Sanusi Makno diturunkan begitu saja sebelum PRN. Dan lepas orang tu memekak, bila Sanusi dah cakap macam-macam semua, barulah dipulangkan kembali. Akaun Akalikas diturunkan begitu saja. Akaun saya sendiri kena shadow ban, kau-kau kena shadow ban. Lepas PRN baru shadow ban tu diangkat balik. Akaun Wabi Viral, banyak lagi. Tetapi kalau kita ikutkan, benda yang sama tidak disebut dan tidak dilakukan tindakan terhadap mereka yang menghina Melayu sebagai contohnya, yang membawa isu perkauman tetapi menjebelahi kaum-kaum lain. Kita pakai contoh Lee Kuan Eng menyatakan dengan jelas seperti mana dilaporkan oleh China Press bahawa gelombang hijau akan melanda Pulau Pinang, akan meruntuhkan kuil, akan meruntuhkan Tokong. Itu adalah kenyataan provokatif. Tetapi sampai ke hari ini sekelumit tindakan pun tidak diambil terhadap Lee Kuan Eng. Kenyataan Tony Phua, Melayu, Parti Melayu korup, Parti Melayu rasuah korup, UMNO, PAS semua korup, Melayu dikorup, tidak diambil tindakan. And then ada satu pimpinan DAP pun kata yang Melayu ini macam-macam, yang pakai macam yang dijanggut tu, aku lupa nama dia siapa, pun tidak diambil tindakan. Banyak lagi sebenarnya benda yang sangat-sangat double standard yang berlaku dekat negara kita ini. Atas alasan konon-kononnya kalau kita sebut pasal Melayu sikit, 3R. Kita kritik kerajaan sikit, oh kau jangan ambil isu 3R. Kritik kerajaan, 3R. Itu masalahnya. Sedangkan apa yang dikritik itu, apa yang disebut itu adalah benda yang betul. Kita ambil contoh mudah lagi satu. Isu-isu besar negara ini, sebagai contohnya isu ambalat. Sebagai contohnya kan, benda yang sangat-sangat besar sebenarnya. Berapa banyak video berkenaan ambalat yang telah diturunkan oleh TikTok begitu saja, tiba-tiba hilang. Padahal soalan-soalan yang ditanyakan itu adalah soalan yang legitimate. Sebab kita Yang apa ni RPK Raja Petra banyak video berkenaan dengan balat dia diturunkan, betul?
YouTube tidak pernah tahu untuk menurunkan mana-mana video. You kena faham benda tu. Melainkan kalau video itu ada benda-benda yang ganas, melibatkan pemerdagangan manusia ataupun eksploitasi kanak-kanak, itu YouTube berturunkan. Tetapi tuan-tuan sekalian, kan, sekarang ini bila Raja Putra diturunkan video berkenaan dengan ulat bulat. Dia tak sebut amalan tau, ulat bulat. Bulat. Menunjukkan betapa kerajaan ini cuba untuk menuntut suara rakyat yang meminta dan juga menagih kebenaran. Padahal soalan yang dibangkitkan itu adalah soalan yang legitimate. Sebagai contohnya berkaitan dengan ambalat, kita mempertikaikan kenapa kerajaan Indonesia melalui Kementerian Sumber Mineral dan Energi Indonesia di bawah pimpinan Brigadier General Tutuka Aryaji menyatakan akan ada JDA antara Indonesia dan Malaysia untuk membangunkan amalat. Benda itu bukan benda kecil, benda besar. Dan benda itu disebut oleh orang kanan dalam pentadbiran kerajaan Jokowi. Tetapi kerajaan tidak ada apa-apa respon. Kita tanya soalan itu. Video kita tanya itu telah dipadam. Benda itu. Dan apa lagi? Berkenaan dengan orang kata apa, skandal SMG, Selangor Maritime Gateway. Persoalan-persoalan yang dibangkitkan adalah legitimate berdasarkan kepada fakta kes. Tengok-tengok sahabat saya YB Viral kena dapat LOD daripada pihak Landasan Umayyan. Tengok dalam LOD itu sendiri telah membuka pekung yang cukup besar. Kalau tak tahu apa pekung tu, tengok video viral ataupun tunggu video saya besok, saya akan jelaskan apa pekung itu buka sendiri tu. Dan banyak lagi sebenarnya benda-benda yang memang rakyat nampak dengan jelas dan nyata. Dan bila kita persoalkan, bila kita bangkitkan hal-hal tersebut, tiba-tiba pula ada orang buat laporan polis terhadap kita kena siasat polis dan sebagainya, seolah-olah hendak menutup mulut rakyat. Sedangkan Dr. Bazli, apa yang rakyat ada pada ketika ini? Kalau dulu ketika zaman Najib, fine. Mereka ada utusan, mereka ada berita harian, mereka ada RTM TV3 sebagainya. Tetapi rakyat ataupun pembangkang pada situ, ada siapa? Ada Malaysia Kini, ada Free Malaysia Today, ada laman-laman web alternatif, Haraka Daily sebagainya. Sekarang ini, oleh kerana Pakatan Harapan menjadi kerajaan, maka media-media alternatif yang selama ini memang menyebelahi Pakatan Harapan dah bersama mereka, menjadi lidah mereka. Tak payah cerita utusan RTM semua, dah sasar kena ikut mereka sebab apa tu kerajaan punya media. Jadi bila semua media ini, alternatif dan juga media utama telah menyebelahi kerajaan, apa lagi yang ada pada rakyat untuk menyuarakan pandangan mereka, kritikan mereka dan juga benda-benda yang legitimate untuk dipersoalkan? Social media lah. Itu saja yang tinggal. Itu pun hendak disekat. Dan ini malang Dr. Bazli. Sebab apa tahu? Sebab Pakatan Harapan ini, satu ketika dahulu, mereka lah, ini informasi kat ni, mereka lah yang dok memperjuangkan tentang kebebasan bersuara. Mereka sering melawankan tentang hak mereka di bawah perkara 10 Perlembagaan Persekutuan, iaitu hak kebebasan bersuara. Tetapi apabila mereka menjadi kerajaan, mana pergi lawangan perkara 10 Perlembagaan Persekutuan tu? Mana pergi mantra-mantra yang hendak menjulang kebebasan media? Nurul Izzah Anwar pada tahun 2018 pernah menyatakan bahawa media seharusnya bebas. Dan pernah sekali menyatakan bahawa bila kita jadi kerajaan, kita akan pastikan media bebas. Tidak kira media itu menyokong ataupun tidak kerajaan ini, media seharusnya bebas daripada cengkaman kerajaan. Di manakah semua janji-janji tersebut? Adakah kerana Nurul Izzah sudah tidak lagi menjadi MP, maka semua janji itu dibakul sampahkan begitu saja? Kerana itulah Dr. Bazli, saya ingin mengulangi kenyataan saya awal tadi, bahawa saya tidak pernah dalam sejarah saya selama lebih daripada 10 tahun, berbelas tahun ini bergerak dalam dunia politik maya, melihat ada satu kerajaan yang begitu takut kebebasan media, yang begitu cepat koyak berbanding dengan kerajaan Perpaduan Madani pada ketika ini. Bukti jelas di depan mata di mana-mana sahaja. Ada orang akan argue, kalau macam tu, kita tidak akan adakan wacana-wacana. Sinar boleh panggil Tun Faisal, Sinar boleh panggil Ratu Naga semalam sebagai contohnya kan. Dulu-dulu mana ada panggil wacana macam tu. Panggil wacana itu bukan bukti mereka ini ada kebebasan bersuara. Sinar je pun panggil, masalah orang lain tak panggil. Sebagai contoh mudah, bila kami buat laporan polis dan kita buat satu sidang media berkenaan dengan skim insan, yang datang siapa? Malaysia Now. Itu saja datang dengan Haraka Daily. Yang lain-lain semua difahamkan, kami difahamkan, mendapat arahan jangan datang. Mana kebebasan media? Okey? Mana kebebasan media macam tu? Kami expect, ada utusan ke, ada Harian Metro ke, Malaysia Kini ke. Tetapi kami difahamkan, media-media lain itu dilarang untuk datang. Tidak dibenarkan untuk cover cerita kami.
So di manakah kebebasan media? Tu kisah dia. Oh, sedih tak ada kebebasan media lagi kita kat Malaysia ni. Tapi kita tengok juga macam menteri kita juga, dia macam tak tahu apa benda dia nak buat. Sebagai contoh macam Saifuddin Nasution. Cerita pasal REE ni sebenarnya bawah Nik Nazmi kan. Betul. Dan dia di KDN, atau mungkin kita kena ambil inisiatif kot, Papa Berry. Kita kena ambil inisiatif untuk bagi job scope. Apakah menteri ni dia kena buat kerja apa, Perdana Menteri kena buat kerja apa, Menteri Kewangan kena buat kerja apa. Mungkin dia orang tak faham lagi kot. Dr. Bazli, anda kata kalau kita kena bagi job scope, menerangkan job scope itu kepada mereka, baik kita je menteri. Itu masalahnya. Engkau jadi menteri, maksud kau tak kerti buat kerja kau tak faham kerja kau, dan pembangkang pula kena beritahu apa kerja kau. Baik pembangkang jadi menteri, kau jadi pembangkang. Lagi bagus. Itu masalah. Yeah. Sebab bila dia duduk di pembangkang, kita nampak dia punya minda dia tu. Nampak dia punya ada idea-idea yang bernas tu. Tapi bila jadi kerajaan, tak ada pula, hilang segala formula. Baik, untuk soalan terakhir, sebelum kita tamatkan sesi kita pada malam ini, kita nak tahu apakah reformasi yang sebenar dari pandangan Papa Berry? Sebenarnya kan Dr. Bazli, saya cakap terus terang, apa yang disebut oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim sejak tahun 1998 sampailah sebelum dia menjadi Perdana Menteri, semua itu bagus. Bila dia kata tak nak mengamalkan kronisma yang tak patut, tak nak mengamalkan nepotisme yang tidak berkelayakan, dan kemudian untuk mereformasikan institusi, sebagai contohnya memisahkan SPRM daripada kerajaan, letakkan SPRM di bawah seliaan parlimen, dan kemudian memisahkan pendakwa raya daripada pegawai negara, dan kemudian untuk mengamalkan tata kelola yang baik, tidak melantik Perdana Menteri menjadi Menteri Kewangan, dan masa sama juga tidak melantik orang-orang politik dalam JLC dan juga badan-badan berkanun. Dan kemudian apa lagi? Allah SWT memberikan peruntukan sama kepada ahli parlimen kerajaan dan juga pembangkang, tidak menganaktirikan negeri-negeri pembangkang, mengagihkan kekayaan sama, memastikan petroleum itu kerajaan negeri Kelantan, Terengganu, Sarawak dan Sabah mendapat royalti petroleum yang sepatutnya seperti mana yang termaktub di bawah Akta PDA, Petroleum Development Act. Semua apa disebutkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dulu sampai sekarang sebenarnya bagus. Kalau tidak bagus, orang tak sokong dia. Benda yang disebut tu bagus sebenarnya. Tetapi malangnya Dr. Bazli, apa yang berlaku ialah benda yang bagus yang disebut itu tidak ditunaikan. Itu saja. Andai katalah kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim menunaikan setiap apa yang telah dijanjikan. Okey, tak payah setiap dulu. Untuk tahun pertama ini, tunaikan 3 atau 4 perkara dahulu. Saya rasa benda itu a very good start sebenarnya. Sangat-sangat bagus sebenarnya. Tu kisah dia. Tetapi itulah yang apa berlaku sekarang ini, tuan-tuan sekalian, bila Perdana Menteri sendiri tidak menunaikan janji-janji reformasi. Dan benda itu yang menjadi pertikaian kita. Dan bila kita sebut benda ini, janganlah anggap macam kita ini hendak menyerang peribadi Perdana Menteri, kan? Kita hendak memalukan beliau sebagainya. Because sebagai rakyat, kita berhak untuk mengkritik kerajaan sekiranya kalau kerajaan melakukan perkara yang tak betul. Kerana kerajaan ini ialah kerajaan yang telah diundi oleh rakyat. Dan dalam hal ini, tidak timbul kerajaan ini adalah kerajaan YDPA suruh ke apa-apa ke, sebab sekarang ini apa yang Yang di-Pertuan Agong itu buat, bagi dia hanya mencadangkan, bukan menitahkan per se. Okey? Kalau cerita tentang tak boleh kutuk sebab kerajaan ini kerajaan YDPA, ingat tak ketika zaman Perikatan Nasional dulu, apa ucapan Yang di-Pertuan Agong? Kerajaan ini kerajaan beta. Ketika ucap tama sebelum pembukaan parlimen, kerajaan ini kerajaan beta yang disebut oleh Yang di-Pertuan Agong. Kenapa pada ketika itu anda tidak katakan, oh ini kerajaan agung, kita tak boleh kutuk? Sebab apa Agong dah kata kerajaan ini kerajaan beta? Sebab setiap kerajaan daripada tahun 1955 sampailah ke 2023, bahkan kerajaan-kerajaan akan datang pun, semua itu adalah kerajaan Yang di-Pertuan Agong. Sebab apa? Sebab Agong yang telah memberikan perkenan kepada seseorang ahli parlimen itu menjadi Perdana Menteri, dan juga telah memberikan kuasa kepada Perdana Menteri tersebut untuk menyenaraikan nama-nama menteri-menteri kabinet yang akan mentadbir negara ini bagi pihak Yang di-Pertuan Agong dan juga bagi pihak rakyat. Sebab itulah Agong kata ini kerajaan beta. Jadi tidak timbul soal, okey ini kerajaan agung, kau tak boleh bantah, kau bantah kerajaan ini, kau bantah Agong. Bukan, benda itu tak tepat sama sekali sebenarnya.
Tidak kiralah Agong kata, oh, baginda telah menitahkan kerajaan ini hendaklah ada kerajaan perpaduan. Yang dititahkan oleh Yang Tuan Agong ialah kerajaan perpaduan tanpa pembangkang, unity government. Tetapi itu bukan satu titah yang absolut, bukan satu arahan. Lebihnya kepada cadangan. Kena faham benda itu. Dan bila benda itu cadangan, kita tidak masalah untuk respectfully tak ada ikut. Sebab kita ada prinsip kita. Betul tak? Jadi benda-benda itulah yang kita kena fahamkan kepada rakyat sebenarnya, tuan-tuan sekalian. Jadi berbalik kepada persoalan yang disebutkan reformasi yang sebenar ini, macam saya katakan, reformasi yang sebenar ialah apa yang telah disebutkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Semua yang disebut itu adalah betul belaka, cantik belaka dan patut diamalkan. Dan saya harap sangatlah tuan-tuan sekalian, sekiranya kalau kerajaan bertukar selepas PRU16 ke dan sebagainya, kan tak kira siapa pun naik, kita harapkan apa yang telah dijanjikan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim itu dilaksanakan oleh mana-mana kerajaan selepas ini, sebab benda ini kita tak nampak sebagai janji Anwar Ibrahim. Benda ini kita nampak sebagai satu cara untuk membersihkan kerajaan kita ini daripada benda yang kau marut. Tetapi itulah, kerajaan ini kan kerajaan mereka. Mereka boleh buat apa sahaja. Sebab Seni Hamzan pun kata kan, kerajaan ini kerajaan kami, maka ikut suka kami lah. Tak boleh buat apalah. Balik pada Dr. Fazli, insyaAllah. Baik. Tuan dan rahmati Allah. Sebenarnya saya yakin kita semua ni rakyat Malaysia sayang dengan tanah air kita, sayang dengan Yang di-Pertuan Agong, Wak Imah sayang dengan Perdana Menteri. Tetapi apa yang berlaku adalah bila berbohong, bila selalu cakap tak semua bikin, rakyat jadi menyampah, jadi meluat, dan rakyat rasa inilah masanya untuk kita perlu tukar kerana ianya menjejaskan kepercayaan rakyat, malah menjejaskan kepercayaan pelabur-pelabur luar. Bila pelabur tak masuk, ekonomi surut, kita takut, na'udzubillah min zalik, negara kita bankrupt, tuan-tuan. Itu yang kita takut. Jadi rasa untuk malam ni sekadar itu saja. Mungkin ada last word daripada Papa Berry. Okey. Kalau nak saya ulas semua benda, sebab ada orang minta ulaslah Datuk Johari Ghani bidas Hamzah Zainuddin whatever. The thing is sekarang ini, apa yang Datuk Jo cakap itu adalah dari segi perspektif ekonomi, dan apa yang Datuk Hamzah kata itu adalah fakta. So benda ini ibarat macam ayam dengan itik. So kalau kita nak cerita benda itu pun masing-masing ada pandangan masing-masing, dan memang fakta pun betapa ekonomi kita merupakan ekonomi yang paling berkembang dekat Asia Tenggara pada tahun lepas, dan momentum itu ada. Itu fakta, tak boleh kata apa. Tak kiralah kalau benda itu berkaitan dengan perkembangan ekonomi pasca COVID ke apa-apa ke whatever ke, kita perhatikan negara lain pun mengalami benda yang sama juga pasca COVID, tetapi tidak setinggi apa yang dialami negara kita. Dan malangnya ketika kerajaan perpaduan badani ini, benda jadi drop. Okey, benda jadi drop. Tetapi saya menghormati Datuk Jo, dan saya rasa beliau jauh lebih layak untuk menjadi Menteri Kewangan nombor 1 dekat negara kita ini menggantikan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau adalah orang yang paling layak, ataupun sekurang-kurangnya beliau layak untuk menggantikan Rafizi Ramli selaku Menteri Ekonomi. Dan benda ini juga merupakan cadangan daripada Nazri Hamdan, iaitu pakar ekonomi TikTok yang menjadi rujukan kepada anak papa. Rafizi tak sesuai menjadi Menteri Kewangan. Dia mungkin sesuai untuk menjadi ketua jabatan, tapi bukan Menteri Kewangan. Maka letakkan Datuk Jo sebagai Menteri Ekonomi. Menteri Ekonomi. Itu kisah dia. Dan last but not least, saya nak terangkan pada anak papa. Sebenarnya tajuk malam ini adalah berkenaan dengan reformasi. Okey, bukanlah tajuk tentang apa yang berlaku pada parlimen hari ini. Kerana itulah anda melihat perbincangan saya pada hari ini lebihnya kepada menggamit nostalgia. Dan walaupun saya menggamit nostalgia, benda ini adalah berfakta. Apa yang saya sebut daripada awal sampai akhir tentang janji-janji reformasi dan juga janji yang tidak ditenangkan itu, semua itu berfakta. Anda boleh cek sendiri. Kalau anda ada pemikiran yang sejahtera, kalau anda ada akal fikiran yang waras, anda boleh cek sendiri, tak masalah. Dan saya tidak akan jadi macam Luqman Adam mengatakan bahawa anda ini bodoh ke, tak cerdik ke, bengong ke kerana anda menyokong Pakatan Harapan Barisan Nasional. Saya tidak serendah Luqman Adam. Luqman Adam, ya, dia kata 4.2 juta rakyat yang sokong Pakatan Nasional adalah bodoh. Saya tak macam tu. Sebab saya punya level bukan macam Luqman Adam, level saya tinggi lagi sebenarnya. Dan saya tidak akan merendahkan level saya macam level Luqman Adam. Cumanya saya nak minta kepada anda semua, baik penyokong Perikatan Nasional, baik penyokong Pakatan Harapan, baik penyokong Barisan Nasional, kita duk bergaduh pasal politik. Kita bertekak tiap hari pasal politik. Ni saya memang sikit Dr. Fazli. Ya, silakan. Kita duk bertekak, bergaduh, mencarut, memeli, menghina, mengutuk, mengeji disebabkan oleh politik. Saya tanya juga, kita duk kutuk-kutuk orang, tak kira siapa Perikatan Nasional orang ke, Pakatan Harapan ke, Barisan Nasional ke, ini semua termasuk di saya bercakap ni.
Kita dok kutuk orang, hina orang, memanggil orang tu gelaran yang tak elok sebagai contohnya kan. Memanggil dengan nama Din Sembab lah sebagai contohnya kan. Padahal Sembab itu disebabkan oleh kemoterapi. Sebab dia ada penyakit, ada kanser. Bukan dia sembab sebab suka-suka hati sembab. Sebab takut nanti kalau kau cakap macam-macam, Din Sembab, takut kanser tu kena kat kau. Allah kena uji hamba dia bila-bila masa je. Kan? Memberikan gelaran yang tak elok sebagai contoh kan. Nama-nama yang tak cantik. Dan apa yang anda dapat dari semua tu? Apa yang anda dapat semua tu? Apa yang anda nak capai semua tu? Kepuasan hati. Apa guna anak puas hati dan anak puas hati dapat menghina orang lain dan dalam masa sama juga anda mengumpulkan dosa? Itu beza orang Islam berpolitik dengan orang yang tidak ada pegangan agama politik. Orang yang ada pegangan agama politik, dia akan fokus kepada benda yang patut dicakap sahaja. Kalau benda itu berkaitan dengan kebincangan kerajaan, yes, kita cerita pasal kebincangan kerajaan. Tapi bila semata-mata hendak mempertahankan tim kita, kan, kita pula boleh mengeluarkan perkataan-perkataan yang tak elok semata-mata untuk rasa menang. Kita nak rasa kita menang, kita best. We have the final say. Maka apa bezanya anda dengan binatang kat hutan? Tak ada beza pun. Sebab binatang kat hutan, dia akan menang bila dia menjerit paling kuat. Monyet lah monyet sebagai contohnya. Siapa menang? Yang menjerit paling kuat itulah yang menang. Itu masalahnya. Saya tak kisah nak sokong Perdana Menteri, nak menyokong Anwar Ibrahim, nak menyokong Pakatan Harapan, nak menyokong Perikatan Nasional. Sukatilah. Hak masing-masing. Tugas saya sebagai salah seorang pempengaruh dekat dunia sosial media ni, taklah banyak pengaruh saya. Dekat TikTok, saya cuma ada lebih kurang dekat 200,000 lebih followers je. Dekat YouTube, saya mungkin dalam dekat 40,000 subscriber je. Dekat Facebook, mungkin dekat 50,000 orang, dan lebih 50,000 orang followers je. Tak banyak pun saya punya followers, kan? Tapi tugas saya dekat dunia maya ini ialah untuk membangkitkan perkara-perkara yang rakyat nampak tapi mereka tak mampu nak suarakan. Kepincangan-kepincangan yang berlaku. Itu tugas kami. Dan seandainya kalau anda tidak bersetuju dengan apa yang saya luahkan, saya tak ada masalah. Saya tak akan minta anda setuju dengan saya 100%. Tetapi anda kata kalau anda hendak menyanggah saya, sanggah dengan fakta. Sanggah dengan fakta. Kita tak ada masalah anda kata kalau anda boleh sit down, kita bincang elok-elok, sangat dengan fakta. Papa Berry ada mengatakan bahawa Perdana Menteri tidak mengamalkan reformasi. Saya tak setuju. Dan ini hujah saya. Kenapa saya tak setuju? Tak payah nak kata saya ini, siapa kau ni macam bagus, kau ni macam power sangat semua. Kata-kata macam tu saya tak layan dah. Saya dah lali dah. Sebab itu semua adalah hujah-hujah picisan, hujah anak-anak kecil yang baru bertatih dari dunia politik maya. Masalahnya. Sebelum anda bercerai susu, sebelum anda tukar pampers, saya sudah berada kat lapangan ini. Jadi anda salah orang sebenarnya tuan-tuan sekalian. Tetapi itulah, yang paling penting, kita politik ini biar kerana Allah Ta'ala lah. Bukan kerana kita nak menangkan orang tertentu, bukan kerana kita hendak merasa bangga, merasa gah sebagainya. Kalau kita politik kerana Allah Ta'ala, apa saja kita buat, kita akan panjatkan kepada Allah Ta'ala. Segala benda itu ada pertimbangan dosa pahala. Sebab politik inilah antara yang boleh menentukan kita masuk syurga atau neraka. Kan aku cakap macam ni kan, kata undi PAS masuk syurga kan? Tak. Apa yang kita sebut ini, tak kira kau sokong siapa pun, kalau kau penyokong PAS, tapi kalau kau kuat membohong, contohnya, kan, kau kuat mencarut, kau masuk neraka juga. Contohnya. Okay, boleh faham Tengok macam ni lah, nampak? Mr. Pamberku 21 ni, Nusi tetap bodoh seluang. Orang macam ini. Orang macam inilah sebenarnya tidak patut ada dunia politik negara kita ini. Sebab pemikiran dia dangkal. Otak dia mungkin tertinggal kat rumah. Atau mungkin otak dia bersani. Kerana itulah komen-komen dia macam tu. Kita perlukan rakyat yang lebih matang. Rakyat yang matang akan memastikan ahli-ahli politik kita terpaksa matang. Tetapi oleh kerana kita ada rakyat yang berpolitik macam binatang, maka tak heranlah kalau dalam parlimen kita ada banyak binatang-binatang. Macam zoo negara, menjerit sana, menjerit sini sebagainya. Nampak? Jadi itu pesanan saya kepada semua. Anda nak dengar, anda tak nak dengar, suka hati anda. Tetapi yang paling penting sekali, Allah sentiasa melihat kiri kanan kita ini akan sentiasa mencatat. Bila kita dah masuk ke liang lahat nanti, tak kira engkau ni sokong Anwar, engkau ni sokong Hadi, engkau ni sokong Muhyiddin, engkau sokong Zahid, engkau sokong Lim Guan Eng, engkau sokong Mat Sabu, semuanya akan tetap disoal dengan soalan yang sama. Bersedia atau tidak? Balik pada Dr. Azmi. Baik, terima kasih. Wahai Allah, pandulah kami, yang hak itu biar kami jelas nampak yang hak, yang samar-samar kau jelaskanlah, yang batil itu kau tunjukkanlah jelasnya batil ya Allah.
Jadi di kesempatan ini juga kita mohon sahabat-sahabat semua untuk mendoakan supaya semua para pemimpin kita dipandu oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memandu ataupun membawa negara kita ini ke arah yang lebih cemerlang. Tak kiralah dengan siapa pun, tapi kita pohon supaya pemimpin kita ini dapat memikir ataupun dapat berfikir dengan matang dan rasional untuk membawa Malaysia ke tahap yang lebih jitu, yang lebih maju, insya-Allah. Dan yang penting untuk kita hamba rakyat ini mendapat manfaat daripada kerajaan yang berkat, kerajaan yang melaksanakan titah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan panduan Al-Quran dan juga As-Sunnah, insya-Allah. Jadi sekadar itu daripada kami, daripada perspektif 360, kita ucapkan jutaan terima kasih kepada Papa Berry terutama sekali dan seluruh penonton pada malam ini. Jadi jangan lupa, insya-Allah perspektif akan ke udara lagi pada minggu hadapan pada waktu yang sama dan pada waktu yang sama dan hari yang sama. Sekadar itu sahaja daripada kami. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.